kita yang lebih baik dalam kehidupan dengan izin Tuhan. Sebab tu kita kena ada banyak knowledge. Okey, apa beza kesihatan mental dengan mental illness? Kesihatan mental ialah bagaimana kita sedar tentang pemikiran, perasaan, jasad kita, lintasan-lintasan baik dan buruk, negatif, positif, kegembiraan, susah hati, tangan kita menggeletar, stres, kita sedar apa yang berlaku pada kita. Dan kita mengawalnya supaya sejahtera. Maksudnya kalau kita sedar kita marah, kita jadi sabar. Kalau kita sedar kita sedang membenci, kita tukar kepada pemaaf. Itu dipanggil kesedaran kesihatan mental. Kita kena tingkatkan supaya kita kurangkan masalah mental illness, penyakit mental. Sebab kalau kita tak jaga kesihatan mental, ataupun kita tak ada pendekatan mindfulness, coping skill dan sebagainya, maka penyakit mental akan meningkat. Apa itu penyakit mental? Penyakit mental ialah apabila seseorang itu telah didiagnos sama ada oleh doktor psikiatris yang bertauliah, clinical counselor ataupun clinical psychologist, telah mengalami apa-apa penyakit mental. Sama ada depression, anxiety, PTSD, bipolar, kesian. Siapa yang alami masalah kesihatan mental, kesian. Sebab tu jangan lagi lah, tak ada lagi masa kita untuk menyalahkan itu, menyalahkan ini, stigma dan sebagainya. Apa yang ada adalah kita kena membantu, memahami dan meringankan supaya benda itu dapat diatasi dengan baiknya. Ya, moderator? Minta maaf, Prof. Okey, tadi Prof dinyatakan penyakit mental ni perlulah didiagnos oleh doktor yang berkaitan. So kalau tak didiagnos tu kita tak boleh kategorikan dia penyakit mental ke, Prof? Tak boleh, ya. Sebab itu kalau kita tak didiagnos, Suara Prof ada sikit, Prof. okey, kalau kita tak didiagnos, maka kita tak boleh kata kita ada penyakit mental, sama ada depression, anxiety, PTSD, tak boleh. Cuma kita sebab kalau kaunselor pun tak boleh diagnose. Akrab pun tak boleh diagnose. Di Malaysia yang popular boleh diagnose doktor psikiatris saja. Kemudian clinical counselling memang dia ajar untuk diagnose. Itu bergantung kepada tahap keyakinan dia bagaimana untuk diagnose. Jadi untuk diagnose ni dia proses kalau dalam psikiatris tu dia sangat rumit dan sangat terperinci. Jadi kalau seseorang itu ada masalah tangan dia menggeletar, kemudian jantung dia debar-debar, dia risau tu risau ini, takut, badan dia lesu, lack of energy dan sebagainya, biasanya pergi kepada doktor yang pertama dia akan buat physical examination dulu. Dia cek jantung, dia scan, dia tengok ada tak penyakit pernafasan, asma, thyroid dan sebagainya. Okey, dan apabila cek jantung okey, tak ada thyroid, tak ada kurang gula ataupun jantung dia okey, barulah doktor itu akan hantar kepada doktor psikiatris. Dan doktor psikiatris untuk diagnose pun dia bukan main cakap je, ya. Biasanya dia akan lihat dari segi dia panjang proses diagnose ni, daripada history dia, daripada dalam kandungan, daripada dia lahir, family dia, perkahwinan dan sebagainya. Artinya dia lihat trigger-trigger kecil tu dan bagaimana trigger-trigger besar tu yang menyumbang kepada emosi, psychological dia, positif ke negatif. Okey, bila dah tahu history dia, ya, barulah doktor akan tanya soalan-soalan khusus. Dipanggil meta-state question tu, untuk melihat kelompok pola psychological dia. Dia ada pola-pola dia lah. Kalau macam ataupun simptom-simptom. Jika orang depression, dia ada simptom-simptom depression dia. Macam kekurangan energi, kuat tidur, sedih, rasa tak nak hidup, hilang minat, jatuh selera makan. Jadi kalau berdasarkan soalan itu, dia duduk dalam kelompok depression, maka barulah doktor akan kata dia ada depression. Jika dia duduk dalam kelompok simptom-simptom anxiety, barulah dikatakan dia ada anxiety. Dan jika ada simptom depression, anxiety, ada unsur psikosis, dia akan buat depression with psychosis, anxiety with psychosis. Jadi kalau psychosis tu dia ada dalam kategori delusion, hallucination lah. Dia biasanya dalam DSM-5, ICD-10 tu dia
akan ada 3 payung tu sama ada dalam mood disorder ataupun anxiety disorder ataupun psychosis disorder tu. Dia akan lihat daripada situ nanti. Dan dia pecah-pecah lagi. Dan untuk penyakit mental saja ikut di DSM-5, ICD-10 tu dia ada hampir 300 jenis tu. Itu saya pun tak hafal semua tu. Ya. Jadi Prof, untuk doktor mengesahkan kita ni ialah ada diagnose tadi tu, berapa lama tempoh diambil untuk didiagnose kita dengan sakit mental ataupun tidak? Adakah berlalu dengan pertemuan demi pertemuan ataupun bagaimana? Okey, dia boleh jadi dengan satu pertemuan dan boleh jadi dengan pertemuan demi pertemuan. Dia ikut simptom tu, ya. Biasanya diagnose berdasarkan history dan berdasarkan dia punya kelompok simptom dan berdasarkan jangka masa dan tahap simptom. Ada yang 2 minggu, ada macam MDD, ya, major depression disorder tu, ada yang kata sebulan, ada yang kata 3 bulan dan ada yang kata setahun. Ikut simptom keadaan tu, ya. Sebab tu dulu masa saya belajar di DSM-5, ICD-10 tu, abdominal disorder tu pening kepala saya. Lepas tu saya pening, saya kata kat diri saya sendiri, saya akan sampaikan ilmu kesihatan mental ini dengan bahasa orang kampung paling mudah supaya orang boleh faham. Kalau tidak kita pening, ya. Banyak term-term dia. Okey, ya. Jadi dan bila psikiatris diagnose, kita kena faham juga masalah kesihatan mental ni dia ada level-level dia. Sama ada yang pertama diberi normal. Normalnya maksudnya normal lah, okey lah. Macam kita lah, tak ada apa-apa isu kesihatan mental. It's okay. Yang kedua, dia mungkin mild. Mild ni maksudnya simptom awal, tanda-tanda awal. Yang ketiga, dia moderate. Atau lepas tu yang dia pergi kepada severe moderate, lepas tu baru dia pergi severe. Severe tu teruk lah, ya. Dan bila sangat severe, sangat teruk tu, sorry to say lah, sometimes bila dia makan ubat pun dia ambil masa untuk sembuh. Kadang dia rasa ubat tu tak berapa kesan dengan dia. Sebab tu dia kena buat ubat dan dia kena terapi sendiri. Sebab itu dalam kesihatan mental, tolong please jangan self-diagnose. Kita selalu beritahu kepada remaja-remaja, jangan self-diagnose. Self-diagnose very dangerous. Hanya doktor, pakar yang bertauliah sahaja yang boleh diagnose kesihatan mental. Self-diagnose ni, maksudnya dia pergi internet, dia jawab DAS. Lepas tu dia kata dia ada tinggi ciri depression dengan anxiety. Dia jawab PHQ-9. Tengok dia ada ciri-ciri suicide thought. Lepas tu dia pergi jawab instrumen ni. Lepas tu dia check diri dia. Oh betul lah tangan aku mengeletak. Oh betul lah dada berdebah-debah. Betul lah saya nak mati. Wah aku kena anxiety. Wah aku kena depression. Wah aku akan sakit ini. Self-diagnose sangat bahaya. Kerana yang pertama dia akan menyebabkan panik. Rasa teruk. Rasa diri down. Self-esteem very low. Kemudian awak rasa takut dan bimbang keterlaluan. Dan akhirnya benda yang tak ada, simptom yang tak ada pun akan ada pada diri awak, akan lekat dan awak akan lagi teruk. Sebab simptom yang ada itu, yang awak kena pasti itu, dia sebenarnya dia sangat mild. Dia hanya simptom biasa saja. Dia hanya stres yang normal sebagai orang biasa, takut, risau, berdebar-debar tu, dia hanya mild saja. Tapi sebab awak takut, awak panik, lalu dia jadi moderate dan severe dan merosakkan diri awak. Sebab tu please jangan self-diagnose. Dia sangat bahaya. Terutama pada peringkat remaja-remaja yang dewasa-dewasa tu, ya, tu tak boleh. Okey, jadi kita dah faham bagi orang yang ada mild, ya, maksudnya simptom-simptom awal saja, memanglah dia stres dalam kehidupan dia, dia tak suka kawan dia jumpa kawan dia rasa kawan dia ni jahat dengan dia, dia jumpa dada dia debar-debar, kemudian mula dia terfikir-fikir, macam ganggu tidur sikit. Benda tu mild. Kadang-kadang tu emosi negatif tu lekat dengan kita 1 hari, 2 hari, 3 hari dia hilang. Ataupun benda itu kita hanya I love myself, sayangi diri sendiri, buat benda-benda yang kita happy, pergi berjalan, pergi melancong, ignore dengan coping skill yang biasa. Ataupun awak jumpa kaunselor, terapi sembangkan, dia akan hilang dengan sendirinya tanpa melekat. Enjoy life. Jadi benda tu tak perlu jumpa doktor psikiatris, tak perlu jadi teruk jika awak tak terlekat dan tak self-diagnose. Hanya buat terapi saja. Bila sebenarnya sesuai kita nak buat self-diagnose tu sebenarnya Prof, yang kesekian das tadi tu kan.
Okey, untuk terapis, untuk psychological counselor perlu jika kita melihat ada tanda-tanda awal pada kesihatan mental dia. Memang perlu kita buat. Tetapi jika kita rasa benda tu masih boleh dikawal, dia masih okey, dia masih sihat, pendapat saya tak perlu dibuat. Biarlah kita pergi terapi, I love myself, bagaimana ingin jauhkan benda-benda toksik, bagaimana untuk create cipta kegembiraan, bagaimana untuk restructure balik pemikiran tu lebih baik daripada kita terperangkap dalam diagnose. Kecuali kita betul-betul perlu diagnose. Sebab tu kita kena ingatlah kemelekatan tu banyak jenis. Antara kemelekatan dia ialah apabila kita diagnose, maka orang tu ada kesihatan mental, walaupun mild, maka kita risau sebab diagnose itu dia melekat. Sebab diagnose tu dia jadi lagi teruk. Sebab diagnose tu dia risau, dia panik. Sebab itu, kalau benda tu awak masih boleh kontrol, awak boleh kendalikan dengan baik, ceria dalam kehidupan, just abaikan. Fokus pada perkara gembira, abaikan, kawal pemikiran dan fokus kepada benda-benda yang awak suka, nikmati kehidupan, dekat dengan Tuhan, maka dia akan hilang dengan sendirinya. Tak perlu risau-risau sangat, let it go saja. Sebab itulah hidup ni kita kena banyak belajar melepaskan. Hidup ini hanya perjalanan saja. Hidup ni hanya proses saja. Kita tak perlu melekat dengan apa-apa pun. Kita hanya perlu rasa keterbergantungan, keterlekatan dengan Tuhan saja. Sebab Tuhan yang menggerakkan tangan kita, yang menggerakkan mata kita. Yang lain tu hanya satu perjalanan saja. Okey? Okey, jelas moderator? Boleh? Ya, jelas sangat. Kaitan dengan mental tadi tu sangat jelas. Silakan Prof, teruskan. Okey, sebab tu ada satu klien, dia jumpa saya, dia PM saya, dia kata dia ada satu masalah, dah ada dia berdebar, tangan dia shaking sebab dia self diagnose, dia ada masalah depression, dia ada anxiety. Sebab tu bahaya tu, panik. Sebab tu kita kena jaga diri kita. Okey, jadi untuk memahami tadi, kita dah faham apa itu kesihatan mental dan apa itu mental illness. Jadi kesihatan mental ialah kita sedar apa yang berlaku kepada diri kita dan kita sejahterakan diri kita supaya kita tak dapat mental illness. Kerana apabila kita tak jaga kesihatan mental, maka kita mudah dapat mental illness, kita tak tahu apa yang berlaku pada kita dan akhirnya kita didiagnose dengan penyakit-penyakit mental yang disahkan oleh orang yang bertauliah. Okey, jelas Okey, jadi antara teknik untuk mengelakkan anxiety, depression ialah mindfulness ataupun kesedaran. Okey, sebelum tu mari kita memahami dulu dua jenis masalah kesihatan mental yang sangat banyak dialami oleh masyarakat Malaysia dan masyarakat dunia. Yang pertama adalah dipanggil depression ataupun MDD, Major Depression Disorder, ataupun dipanggil rasa kesedihan melampau, keputusasaan nak hidup. Depression ini biasanya berlaku kepada orang yang banyak terlekat dengan waktu silam. Dia rasa menyesal tentang hidup dia, dia rasa dia teruk, dia rasa dia tak berjaya, dia rasa dia gagal, dia rasa dibuli, dia rasa orang buat macam-macam benda yang teruk pada dia, dia tak capai apa diri dia sampai dia rasa putus asa. Jadi bila rasa putus asa, dia rasa diri dia teruk. Bila diri dia teruk, dia menyendiri, self-esteem dia jatuh. Jadi dia akan mula menyendiri, duduk dalam bilik, tak bercampur dengan orang, kemudian mula fikir-fikir negatif, aku tak berguna, aku teruk, aku di dunia ini malang, semua orang tak suka aku. Jadi kata-kata negatif tu dia akan masuk dalam mind, subconscious mind, sendi-sendi dia. Terus dia rasa kekurangan energi, dia rasa tak larat, dia kuat tidur, dia hilang selera makan. Sebab tu siapa yang suka keluh kesah, cakap benda-benda yang negatif, menyesal tentang hidup dia, maka dia boleh jadi simptom sangat awal untuk depression. Dan jika dia akan membawa kepada fizikal juga Prof, daripada mental kepada fizikal. Sebab tu dalam psychological disebut pemikiran yang stres yang tertekan adalah tanah yang paling subur untuk berbagai jenis penyakit. Sebab tu psychological sebab tu dalam psychological, apabila kita terlalu stres, dia boleh menjejaskan berbagai kita punya biological, termasuk jantung, termasuk organ-organ dia sebagainya.
Okey, jadi bila kita memahami perkara ini, ya, depression berlaku kadang banyak menyesal tentang perkara lepas, dan jika dia tak dapatkan motivation balik, dia tak meluahkan, maka dia boleh pergi kepada tahap 2 ikut BPD tu, IKPD tu, iaitu dia mula ada suicide thought, iaitu rasa nak mati. Sebab dia rasa hidup dia dah teruk dah. Dan sebab tu kalau ada orang selalu sebut rasa nak mati lah, mati lebih baik daripada hidup. Rasanya masalah ni sangat besar, hanya mati saja yang boleh menamatkannya. Maksudnya dia dah pergi ke level 2 depression tu. Dan jika tak dibantu, dia boleh pergi kepada level 3, iaitu perancangan yang sistematik, perancangan yang sangat terperinci, menyimpan barang-barang. Ini kita kena bantu dan kita kena cegah untuk menyelamatkan nyawa. Jika tidak, berlaku cubaan bunuh diri dan boleh menyebabkan mati atau tak. Tapi kita kena ingat juga, orang yang cubaan bunuh diri ni kerana depression, dia bukan sepanjang tahun nak mati. Dia bukan sentiasa nak bunuh diri, tak. Waktu dia trigger, waktu dia teruk saja. Waktu lain, waktu dia sihat, dia okey. Dia boleh minum kopi, dia boleh jumpa family, dia boleh kawan, dia boleh sembang. Sebab tu kita kena bantu waktu teruk tu saja. Sebab tu dalam mental health, dia ada fasa sakit, itu sangat teruk tu, sangat down. Ya, dan dia ada fasa penyembuhan, dia dah makin lega, makin tenang. Dia ada fasa sihat. Di fasa sihat dia samalah macam kita manusia biasa. Okey? Jadi Prof, sesuai tak kalau kita tanya soalan masa sekarang sebab ada beberapa soalan yang saya bolehi ni? Okey, boleh? Boleh, Prof, ya? Okey, adakah bercakap sendiri salah satu ciri simptom masalah depression? Atau adakah bercakap sendiri ini okey sebenarnya ataupun normal, Prof? Okey, dia bercakap sendiri atau dipanggil self-talk sebenarnya adalah salah satu kaedah untuk mengurangkan stres, untuk menangani tekanan ataupun untuk menyelesaikan masalah. Kita digalakkan self-talk. Tapi dengan syarat, bila kita self-talk itu, perasaan kita makin tenang, kita makin relax, kita rasa okey. Jadi kita boleh self-talk. Contohnya kita rasa diri kita mula ada anxiety, tangan kita menggeletar, jatuh kita debar-debar, dan kita rasa macam ada panic attack. Ya, kita cakap pada diri kita, saya akan dapat tangani keadaan suka ini, saya akan rasa lega lepas ni, saya akan makin sembuh, benda ni akan berakhir sebentar lagi, saya okey. Itu self-talk itu memberi mesej-mesej positif kepada diri untuk kita menenangkan diri, itu bagus. Ataupun maksudnya kau nak cakap self-talk tu mungkin kena di tempat yang dia bersendirian, atau mungkin cuma bercakap dalam hati, ataupun bagaimana, Prof? Dia boleh cakap dalam hati dan juga boleh cakap secara verbal, no problem. Yang penting self-talk itu memberi kita ketenangan dan keselesaan. Sama juga bila kita duduk, kita relax, kita tanya pada diri kita, apakah benda yang paling saya hargai dalam kehidupan ini? Pop, dia jawab. Kesihatan, keluarga, kerjaya, ya. Jadi benda tu dia datang berserta rasa tu. Dia very powerful, dia kuat, dan dia akan bimbing kita banyak untuk kejayaan dan ketenangan dalam kehidupan. Jadi self-talk adalah teknik yang sangat bagus untuk menyelesaikan masalah, memperoleh ketenangan dan melegakan diri kita. Tapi dengan syarat, bila kita cakap, kita makin tenang, kita makin relax. Sebab tu self-talk yang bagus, bila kita menyoal, bercakap diri, jangan berfikir, jangan menganalisis dan jangan judge. So, biar fisiologi kita, biar kefitrahan kita, biar Tuhan yang mengilhamkan jawapan dia. Ya, Tuhan tu maha dekat, Tuhan tu tak bisu. Tuhan akan beri jawapan yang tepat untuk kita tenang nanti. Yang tak boleh ialah self-talk yang negatif. Ini very dangerous. Self-talk negatif, dia duduk, apalah nasib aku malang, kenapalah nasib aku begini, kenapalah dunia ini kejam, ni semua orang jahat ni, tak ada seorang pun orang baik, apa pula kesusahan yang akan berlaku lepas ni. Jadi kalau awak cakap benda-benda negatif itu, dia tak bagus. Dia akan memberi awak kesan yang buruk. Sebab tu self-talk yang positif bagus. Yang negatif kita kena stop. Dan caranya ialah kita kena tukar dengan teknik memuji dan kesyukuran. Saya baru masuk, saya buat sekali ni live TikTok ni, ya. Jadi saya baru masuk semalam satu video tentang doa yang makbul. Doa yang makbul tu ialah keluh kesah, merungut.
ataupun self-talk negatif kepada diri kita tu. Walaupun tanpa sedar, dia keluar sendiri. Wah, kalau tanpa sedar, dia keluar sendiri, automatik itu sangat bahaya tu. Itu daripada core belief tu. Sebab tu stop. Dan ataupun cakaplah hati saja. Benda-benda keluh kesah negatif tu. Itu sangat bahaya tu. Itu kesannya awak akan dapat doa tu on the spot. Badan letih, tak larat, penat, hidup awak tak ceria, banyak benda-benda buruk yang berlaku pada diri kita. Sebab itu cara untuk atasi self-talk yang negatif ialah awak kena belajar untuk memuji dan bersyukur. Memuji dan bersyukur. Bangun saja tidur, tenang. Jangan terus melompat. Cari lagi benda-benda yang bersyukur untuk kita puji. Jadi Alhamdulillah, syukur semalam saya dapat tidur dengan nyenyak. Walaupun hanya selama 2 jam, 3 jam. Tapi saya sangat nyenyak. Wah, cantiknya di depan mata saya. Ada pokok bunga, lepas tu bangun jalan. Cantiknya matahari pagi ni. Cantiknya burung itu. Baiknya senyuman dia. Indahnya, bersyukurnya ada rumah. Sedap mentari oksigen. Jumpa lagi orang cantiknya awak. Mata awak berseri-seri. Jadi hidup kita kena banyak pujian. Sebab itu dalam psychological, orang yang sihat ialah orang yang suka memuji diri dia, memuji orang lain, memuji alam. Sekurang-kurangnya 30 hari satu kali. Satu hari minimum 30 kali kita mesti memuji. Jadi tanya pada diri awak, hari ini berapa kali awak puji? Kalau awak 30 kali ya bro, kena memuji. Minimum, itu minimum. Minimum pujian yang positif lah. Ya. Okay. Baru hidup awak ceria, hidup awak sihat. Sebab tu sorry to say, bagi orang yang depression, yang orang anxiety, orang PTSD, yang stres melampau, hidup dia tak ada pujian. Yang ada berungut, keluh kesah, bangun tidur. Kenapalah aku hidup lagi? Malasnya nak pergi office, semua orang jahat, masalah banyak, anak-anak macam ni, keluarga macam ni, suami macam ni, apa nak berlaku? Mati lebih baik daripada hidup. Semua ni tak berguna, benci, dendam, tarik nafas marah, lepas nafas dendam, tarik nafas tak guna, lepas nafas rasa nak mati. Jadi stop. Jadi kembali memuji dan bersyukur dan menikmati. Nanti kita akan dapat ubah hidup kita, pemikiran kita dan perasaan kita. Okey? Jelas? Bro, ada soalan ni bro. Dia kata, adakah self-talk bermaksud sekiranya seseorang bermonolog secara dalaman dan luaran, tidak mengira situasi? Contohnya sekiranya apabila seseorang ditegur dan terus bermonolog secara terangan seolah-olah berhalusinasi dan menyebabkan orang sekeliling beranggapan seseorang itu seperti bercakap dengan seseorang. Adakah itu dianggap sebagai self-talk bermonolog secara sihat? Okey, boleh juga. Ada juga klien-klien saya, kawan-kawan saya yang suka duduk, dia cakap verbal seorang-seorang dia. Ya, dia bebel seorang-seorang dia dan dia cuba dapatkan jawapan. Itu cara dia lepaskan tekanan, cara dia happy. Okey, kunci yang tadi, kita boleh self-talk sama ada dalam hati ataupun daripada mulut ataupun bermonolog. Yang penting dia beri kita ketenangan, dia beri kita penyelesaian, dia jadikan kita tenteram, is okay. Ya, kecuali jika kita bermonolog menjadikan kita makin buntu, kita makin stres, makin susah hati, makin negatif, macamnya itu tak betul tu. Itu negatif, itu merungut, itu keluh kesah tu. Itu jahat tu. Ya, itu bisikan-bisikan halus iblis dalam diri tu. Itu kena stop. Ya, supaya dia tak merosakkan diri kita sendiri. Okey? Okey, Prof. Soalan seterusnya. Nampaknya betul-betul itu soalannya. Prof, selesa okey ya, Prof? Boleh. Okey, Prof. Is it true that our good health can affect our mental health? What we can affect our state of mind? Silakan, Prof. Okey. Dia, kesihatan diri kita ni, dia bukan datang daripada satu sumber. Kesihatan diri kita datang daripada integrated ataupun dipanggil holistic approach tu kan. Iaitu cuma kebiasaannya disebut 50% daripada kesihatan diri kita datang daripada pemikiran. Iaitu bagaimana kita mengenalikan stres, fokus pada yang positif, tenangkan diri kita, nikmati kehidupan. Sebab itu apabila kita tenang dalam pemikiran, redha, melepaskan, maka kita akan sihat.
50% kesihatan kita datang daripada pemikiran. Sebab tu stres sangat bahaya. Stres punca kepada berbagai penyakit. Okey, kemudian dikatakan 30% daripada kita punya kesihatan kita datang pula daripada pemakanan kita. Sama ada kalau kita makan terlebih gula, nanti dapat diabetes. Kita telah makan terlebih lemak, mungkin urat saraf kita akan tersumbat, kolesterol meningkat, garam berlebihan, gula dan sebagainya. Sebab tu kita kena jaga pemakanan kita. Contohnya saya dulu masa saya dekat universiti, saya ada satu kawan. Saya ingat lagi, habis saja kita buat assignment, kita kelas, kita lepak dekat kedai mamak, ya, lepak di kedai-kedai, dia mesti order teh tarik. Saya minum air kosong je. Dia mesti order teh tarik. Dia kata kat saya, "Engkau ni Aziz kan, kau lalu ke? Kau sanggup ke minum air kosong tu? Aku tak boleh lah, aku mesti kena teh tarik. Mesti kena teh ais. Kalau air kosong tak boleh masuk dekat tekak ni." Ya. Kemudian kesan dia semasa umur dia 33, 35 tu dia dapat diabetes yang teruk dan dia terpaksa injek insulin dalam badan dia. Sebab tu semua tu datang daripada pemakanan kita, aktiviti kita. Dan semasa umur dia 37, 38, dia dah potong kaki dan sekarang ni dia dah meninggal dunia. Ya, kerana penyakit diabetes. Sebab itu kita kena sayangi diri kita, jaga pemakanan, makan benda-benda yang sihat, sayur-sayuran, buah-buahan, ya. Dan yang ketiga datang daripada environment kita, persekitaran kita, iaitu aktiviti diri kita. Sama ada kita pergi exercise, kita senaman, ya, kita nikmati kehidupan, kejiranan kita, sebagainya lah, ya. Sebab itu yang konsep yang pertama tadi, iaitu bagaimana kesihatan kita bergantung kepada pemikiran kita tadi, bagaimana kita belajar melepaskan, mengawal stres, reda dengan takdir kita, berdamai, melihat benda-benda positif daripada benda-benda yang negatif dan teruskan menikmati menjalani kehidupan. Itu semua sangat penting. Sebab tu coping skill macam program hari ni sangat bagus untuk kita buat. Okey, jelas ya. Sebab tu secara asasnya, kalau dalam modul yang saya buat tu, ada 3 perkara yang sangat penting kalau kita nak sihat, ya, dalam psikologikal kita. Yang pertama, family kita mesti okey. Maksudnya kita stres tempat kerja, kita penat tempat kerja, kita balik rumah kita boleh tenang. Kita balik rumah kita boleh berehat. Anak-anak kita pun okey, masalah sikit-sikit dia merajuk, masalah akademik, tekanan tu mesti dapat dikawal dengan baik. Suami isteri mesti kerjasama. Jadi maksudnya rumah tempat berehat, rumah tempat tenang. Kalau rumah awak bermasalah, suami toksik, isteri toksik dan pecah belah bergaduh, sangat kasihan ni. Sebab tu please make sure jadikan keluarga awak syurga, tempat bertenang dan tempat berehat. Okey, yang kedua, kesihatan kita, kesejahteraan kita bergantung kepada suasana tempat kerja kita. Sebab tu please, tempat kerja kita mesti seronok, kawan-kawan kita mesti baik, dan kita mesti rasa happy tempat kerja. Dia sebagai terapi kita, dan kawan-kawan kita boleh gelak, kita boleh ketawa, kita boleh share, kita boleh kongsi. Sebab tu saya selalu sebut, pergi cari kawan-kawan yang boleh gelak-gelak tempat kerja, yang boleh seronok tempat kerja, yang boleh share, yang sembang-sembang gelak. Lepas tu gelak-gelak boleh minum sama-sama, gelak-gelak tertumpah air kena baju dia. Dia tak marah, dia bergelak, kita bergelak. Maksudnya jadi diri kita sendiri, happy life. Sebab itulah hidup ni, antara benda yang sangat menyakitkan ialah kita terpaksa fake. Kita berlakon. Kita tak happy, kita berlakon jadi happy. Kita tak suka dia, kita berlakon kita suka dia. Kita terpaksa ambil hati dia, takut dia terguris, takut hati dia kata apa, takut dia tak nak kawan kita. Jangan fake lah. Cari kawan yang awak tak boleh jadi fake dan tak perlu jadi fake, jadi diri awak sendiri. Harus seronok. Kita jadi natural lah diri kita. Yep, happy. Kita seadanya. Seadanya. Okey. Jadi ingat yang pertama tadi ialah environment family kita mesti bagus. Okey, untuk tenang, berehat. Yang kedua ialah suasana pekerjaan kita mesti seronok. Sebab tu kalau keluar pekerjaan seronok, kerja yang susah macam mana pun kita akan rasa happy. Tapi kalau tempat pekerjaan tu tak seronok, banyak toksik, kerja yang ringan pun kita rasa berat, rasa tak larat. Jadi kalau ikut ada banyak lah, ada 5 faktor tu macam mana dapat keseronokan tempat kerja tu.
Ya, akan cerita panjang pula lah nantilah Okey, dan yang ketiga, yang paling penting ialah macam mana kita me time. Sebab itu, secara hakikatnya dalam kehidupan ini, macam mana awak happy dalam family pun tetap ada stress dalam family. Anak nak belajar, masalah keuangan, mak mertua masuk campur, lagi awak pening kepala. Tapi tetap happy, tapi ada masalah dalam family. Macam mana awak happy tempat kerja dia pun kadang tetap stres tempat kerja. Ada kawan, bos, kerja banyak, cuti tak lulus. Jadi awak kena pandai me time. Me time ni maksudnya cari ruang, sudut untuk tenangkan diri, untuk happykan diri, pergi bercuti, tengah-tengah kerja sibuk, cari masa 5 minit untuk tenangkan diri. Dalam masa tengah sibuk, tengah stres, fokus kepada perkara-perkara positif. Jadi cari me time, cari sudut happy, pergi bercuti, belajar coping skill. Itu sangat penting. Sebab tu antara teknik yang paling mudah ya untuk kawal stres, kawal marah ialah teknik senyum. Sebab apabila kita stres, muka kita hilang senyum, maka muka kita tegang. Dia hantar reseptor imej-imej marah, ketakutan, kebimbangan. Jadi, kalau awak nak marah, awak stres, awak hanya diam dan senyum saja. Jadi, kita boleh belajar senyum 3 detik, senyum 5 detik, senyum 15 detik dan senyum berapa detik yang awak nak, minimum 3 detik. Okey? Mari kita praktis senyum. Okey, senyum 3 detik. Senyum 5 detik. Senyum 10 detik. Senyum 15 detik. Okey. Apa awak rasa? Apa moderator rasa? Rasa macam mulut tu senyum terlama sangat 15 detik tu. Memang kita kena buat begitu. Sebab bila kita stres, kita tertekan, bila kita nak marah, kita lupa senyum. Sebab tu orang nak marah, mula-mula muka dia tegang, lepas tu telinga dia panas, lepas tu mula dia ambil barang, dia baling, dia jerit, dia jerekah, lepas tu mula dia sentap dan sebagainya. Sebab itu cara untuk mengawal stres, mengurus marah yang pertama ialah diam dan kekal senyum saja. Bila kekal senyum, kita hantar mesej kepada urat saraf, sel-sel muka dan kepala bahawa I am under control. Jadi Prof, maksudnya Prof, masa tengah bergaduh tu, katalah suami isteri ataupun adik-beradik ke mana-mana dalam tengah perkara gaduh tu, mungkin pasangan ataupun orang yang kita tengah bercakap-cakap tu marahnya kita, dalam masa tu kita tengah senyum, Prof, macam tu. Senyum adalah cara yang paling baik untuk mengawal marah. Sebab itu Tetapi adakah nanti pasangan tu kata macam kita ni macam saya kata macam mengata dia ke, ataupun macam tak peduli dengan kata-kata dia ke, macam mana tu, Prof? tak apa, biar. Yang penting kita dapat kawal diri dia. Mula-mula mungkin dia heran lah kenapa saya marah dia senyum. Lama dia faham, oh maksudnya dia masih mengawal diri dia, dia masih okey. Lama-lama suami pun tak marah, dia pun senyum balik lah. Ya. Sebab itu, saya selalu bagi tahu kepada orang, pasangan ahli keluarga, suami isteri yang bergaduh, awak marah. Jadi, jika awak tengah marah, please jangan bercakap. Sebab orang yang marah waktu bercakap ni, dia punya marah tajam, pedas. Dia lupa apa dia cakap. Tak berguna, aku kutip engkau daripada tong sampah, perempuan jahat, perempuan jalang, muka macam lembu, sebagainya. So, luka hati perempuan tu. Ya, termasuk juga perempuan kalau dia marah laki, habis semua diungkit. Dululah semua jahat, jantan tak guna, dayus, hitam, tak handsome. Jadi hati banyak terguris. Sebab itu bila nak marah, please jangan bercakap, diam. Sebab bila tengah marah, cakap kita kasar dan kita lupa apa kita cakap. Nanti hati banyak terguris. Sebab tu bagi orang yang terguris hati waktu orang bercakap dia tengah marah, please maafkan, lepaskan. Dan maafkan, lepaskan, jangan simpanlah hati. Sebab orang yang bercakap waktu marah ni, dia tak niatkan.
Dia bukan maksudkan, tapi dia tak dapat kawal. Jadi lepaskan, maafkan. Tapi bila tengah marah, janganlah pula awak selalu cakap benda negatif. Nanti benda tu simpanlah hati, nanti hubungan jadi renggang dan mula mood tu hilang. Tak sonok nanti, kehidupan tak bagus. Jadi kalau nak marah, diam, senyum saja. Senyum 1 detik, senyum 3 detik, senyum 5 detik. Okey, nanti awak dapat kawal marah. Dan bila awak dah hilang marah, tapi janganlah awak tak cakap langsung. Nanti orang tak tahu apa kesalahan, tak tahu macam mana nak berubah. Jadi, awak tetap bercakap. Tetapi selepas awak dah tenang, lepas dah senyum, dah tenang, suami pun dah okey, bos pun dah okey, kawan-kawan dah okey, baru pergi jumpa. Bawa kopi, abang, saya nak tegur abang sikit, ya. Tapi kalau abang dapat dengar, tak apa. Abang, kalau abang marah, abang suka cakap yang kasar-kasar, cakap yang negatif. Ya, tak boleh macam tu. Anak-anak kita dengar, anak-anak jadikan role model. Sebab tu saya tak melawan. Nanti keadaan jadi makin teruk. Abang berubahlah bang. Bukan untuk saya, untuk anak-anak. Kesian anak-anak. Jadi dia lebih berkesan sebab awak cakap dengan tenang, dengan relax, dengan berprofesional. Bukan awak cakap waktu marah. Tapi tetap kena cakap. Okey? Adakah, Prof, bila kita sibukkan diri kita dengan tugas-tugas di pejabat atau di rumah lah, dia boleh mengurangkan kita punya pemikiran-pemikiran negatif? Betul. Sebab tu bagi orang yang stres, bagi orang yang banyak kisah-kisah silam negatif, yang tak boleh melupakan seseorang, yang susah nak move on, antara cara yang paling baik ialah please sibukkan diri sendiri. Sibukkan dengan berbagai tugasan, sibukkan buat kerja, sibukkan dengan aktiviti yang menyebabkan tindakan awak berlaku behavior. Tindakan, bangun, duduk, pergi sana, pergi sini, jumpa orang tu, jumpa orang ni, buat itu, buat ini, buat masak, buat kuih, jaga anak, pergi sana, pergi sini. Nanti bila awak terlalu sibukkan diri awak, maka mind dan fizikal awak lupa untuk fikir masalah. Lupa untuk fikir kisah-kisah silam yang negatif. Itu satu teknik untuk melupakan kisah silam, untuk move on dan untuk melupakan kesakitan. Sibukkan diri sendiri. Dan tapi masa sibukkan diri sendiri tu, awak kena ingat satu benda. Jangan sibukkan dengan benda yang menyakitkan, benda yang menyusahkan hati awak, benda yang berbebankan, sangat stres. Sebab nanti dia trigger balik kepada benda-benda yang negatif tu. Jadi sibukkan diri, apa-apa sajalah. Tapi benda yang awak buat tu, awak makin seronok, awak happy, awak gembira. Jadi banyak benda. Pergi minum dengan kawan, buat kerja dengan happy, gelak-gelak, jalan-jalan, sembang dengan kawan-kawan, tanam pokok bunga, ataupun buatlah apa-apa benda yang kita happy. Sebab itu, ada satu perempuan ni, ya, dia bercerai dengan suami dia. Jadi, bila lepas bercerai dengan suami dia tu, dia sakit, dia penat, hidup dia murung. Lama dia murung tu. Okay. Sebab dia rasa sedih, kenapa hidup dia begini, kenapa hidup dia begini. Dia jumpa saya, dia cakap satu benda. Saya rasa saya tak boleh move on lah, dia kata. Ya, dia rasa kawan-kawan dia pernah hina pada dia. So, kesian kat dia. Jadi, saya kata awak kena belajar untuk melepaskan. Tapi, bila nak belajar melepaskan ni, bukannya maksudnya awak cakap pada pemikiran awak, saya nak lepaskan, saya tak nak fikir, saya nak lepaskan suami saya nak lepaskan benda-benda negatif, saya nak lepaskan kisah silam saya tak nak fikir orang tu, saya tak nak fikir ni, saya tak nak fikir. Kalau awak cakap begitu, awak cakap tak nak fikir, nanti kesannya ialah lagi banyak awak fikir. Lagi banyak bayangan suami awak datang. Lagi banyak imej datang. Memori buruk tu datang. Sebab benda yang kita cakap tak nak fikir, benda tu lah paling banyak fikir. Samalah kalau awak tak suka bos awak, ataupun awak tak suka rakan sekerja awak, awak menyampah, jadi awak cakap aku tak nak fikir rakan sekerja aku, tak nak fikir Siti, tak nak fikir Siti, menyampah dengan Siti, meluat dengan Siti, tak nak jumpa Siti, tak nak fikir Siti, benci Siti, Siti orang yang jahat, dia buat aku teruk, tak nak fikir Siti, tak nak fikir Siti. Awak pergi mana-mana pun awak teringat je Siti. Awak nak buka file, ingat Siti. Duduk ramai-ramai, awak tengok orang ramai, Siti. Bukan Siti, orang lain. Jalan lagi, nampak lagi orang tu. Siti. Jadi wajah-wajah Siti itu muncul di mata rata. Sebab awak tak nak awak nak lari pada dia, maka
awak nak melepaskan dia, tapi benda tu lagi banyak datang. Jadi, apakah cara melepaskan yang paling baik? Cara melepaskan paling baik ialah just lalui, jalani dan lepaskan. Jangan fikir dan jangan sebut positif dan jangan sebut negatif. Jangan ada rasa, dan fokus kepada perkara lain yang awak happy, yang awak seronok. Buat apa-apa yang awak gembira. Jadi kalau awak suka pergi tanam pokok, pergi tanam pokok. Jika awak suka drawing, pergi drawing. Jika awak suka melancong, pergi melancong. Jika awak beribadat dengan Tuhan, menangis, semayang, pergi buat apa-apa yang awak mana happy. Jadi buat perkara yang awak happy, awak seronok. Itulah cara melepaskan. Sebab bila kita fokus keseronokan, kita fokus sebenarnya kita happy, maka benda-benda negatif tu akan hilang dengan sendirinya. Sebab itulah macam perempuan yang diceraikan suami tu, ya. Lepas dia dah faham konsep ni, lepas tu dia pergi bercuti, dia beli tudung baru, dia sayangi diri dia. Lepas tu bila jumpa saya, dia gelak. Asyik gelak je. Apa sebab awak gelak-gelak? Dia kata sebab dia rasa hidup dia ceria. Rupanya ada seorang lelaki tu minat dia, mengorak dia, hantar bunga dekat dia buat tu. Oh, saya dah faham. Maksudnya dia dah mula melepaskan kisah pahit hidup dia dengan cara dia mulakan a new chapter in your life. Start a new chapter. Rasai kenikmatan baru. Sebab itu, please, orang yang rasa kemurungan, kesedihan, kepahitan, cipta dan cari dan start chapter baru yang indah dalam hidup. Maka yang lepas tu akan dilepaskan. Dan bila awak terperangkap dalam kisah silam, merintih, rasa tak berguna, itulah kemelekatan tu. Dan awak akan kekal melekat jika awak tak buka chapter baru. Chapter baru adalah chapter yang seronok, yang happy. Pergilah cari. Bumi Tuhan ni luas. Langit, bumi, pokok, laut, manusia banyak. Ya, pergilah cari. Janganlah tumpu pada seorang je. Okey, moderator. Ya, betul lah Prof. Memang kita kena fikir positif lah Prof. Tak payah sangat fikir negatif ni. Kesimpulannya Prof Betul tak Prof? Ya, betul. Prof, ada lagi ni Prof. Adakah seseorang yang emosi yang tak stabil tu lebih kepada penyakit mental? Contohnya, dia ni cepat sangat happy. Lepas tu cepat sangat rasa sedih, cepat sangat rasa down dan macam-macam lah, semuanya sekali dia cepat. Adakah itu boleh dikategorikan sebagai penyakit mental? Okey, dia tak juga tu saya sebut tadi. Penyakit mental ataupun mental illness hanya boleh didiagnose oleh doktor yang pakar, yang bertauliah, ataupun clinical counselor, clinical psychologist yang bertauliah saja. Tetapi bila kita tak boleh diagnose sebagai counselor, psychologist, akrab, mak ayah, bukan tak perlu ambil tahu, kena ambil tahu. Dan kita kena belajar simptom-simptom dia untuk pencegahan awal. Sebab dah pergi doktor psikiatri, dia teruk dah. Jadi kalau kita tengok orang itu sedih, menangis tak bertempat, kemudian tangan dia mengeletak, kuat tidur, rasa hidup dia tak ceria, berat badan jatuh, rasa nak mati, kita tahu, cuma kita boleh kata, awak ada simptom-simptom depression. Dia agak bahaya ini. Jadi mungkin awak perlu rawatan awal. Pergi jumpa terapis, jumpa kaunselor, atau kalau perlu jumpa dengan doktor psikiatris. Kita perlu belajar simptom-simptom awal untuk mencegah. Itu lebih baik. Pencegahan lebih mudah, lebih jimat daripada merawat. Sebab tu ibu bapa, kaunselor, cikgu kena belajar simptom awal kesihatan mental. Tapi tak boleh diagnose. Jadi cakap kita ialah awak seperti ada tanda-tanda. Lebih baik pergi buat rawatan. Dan rawatan ni tak semestinya jumpa psikiatris. Dia kena stop benda-benda yang trigger. Dia kena mula sayangi diri sendiri. Belajar coping skill. Ambil hikmah daripada kejadian. Setiap perkara datang berserta dengan baik dan buruk. Setiap perkara buruk datang berserta kebaikan. Dan setiap perkara kebaikan pun datang berserta keburukan. Sebab tu Tuhan jadikan baik dan buruk tu berpasang-pasangan. Kesempurnaan jiwa kita lah yang akan mengambil kebaikan untuk dinikmati dengan disyukuri. Dan mengambil keburukan sebagai hikmah dan pengajaran untuk jadi kita lebih baik.
lebih matang dan lebih menghargai kehidupan, menghargai kanak-kanak, menghargai keluarga, menghargai orang lain. Jadi setiap keburukan tu datang dengan kebaikan. Cuma pandangan mata kita tu, persepsi kita tu. Okey. Jadi jadi kita kena memahami tadi, kita hanya perlu terapi diri kita lah. Sebab tu terapi yang paling baik sebenarnya bukan orang lain. Terapi yang paling baik bukan kaunselor, bukan psikologis, bukan ustaz, bukan doktor psikiatris. Terapis yang paling baik adalah diri kita sendiri. Kita doktor kepada diri kita sendiri. Sebab kita yang paling faham cara kita berfikir, kita yang paling faham macam mana cara kita beremosi, apa keadaan yang suka, apa keadaan yang gembira, macam mana emosi kita, perangkap-perangkap fikiran kita, kita yang faham. Jadi macam mana nak terapi diri kita? Pergi belajar ilmu, dapatkan copy skill, sedar, nanti kemampuan berfikir dan kesedaran kita meningkat, maka kemampuan untuk memilih kita meningkat, dan kemampuan untuk memilih kita meningkat, maka kita lebih layak dan boleh memilih kebahagiaan, membuang penderitaan, ketenangan. Okey, jelas kan? Katalah dekat tempat kerja kita ni, rakan sekerja kita ni mengalami depression, tapi dia tak tahu itu depression, tapi dah melibatkan prestasi, kerja terjejas dan sebagainya. Jadi bolehkah kita ni sebagai individu melakukan perkara sedemikian kepada kaunselor bertauliah untuk mendapat khidmat nasihat untuk tindakan selanjutnya? Sebab mungkin kalau kita bercakap dengan dia, mungkin dia rasa dia tak depresi, ataupun dia mungkin rasa malu dan sebagainya. Boleh tak kita sebagai kawan pihak ketiga melakukan perkara tersebut kepada kaunselor tanpa pengetahuan dia mungkin, ataupun mungkin kita cakap mengenai nanti saya akan lapor pada kaunselor dan sebagainya. Bolehkah begitu, Prof? Okey, boleh. Ya, memang kita kena rujuk jika benda itu di luar bidang kita dan dia perlukan bantuan, ya. Okey, jadi sebelum tu saya nak cerita tadi yang orang yang suka menangis tak bertempat dia tu. Sedih tak bertempat dia. Okey, dalam psychological memang ada orang personality yang nampak tak apa stabil sikit. Kalau dia happy, ya. Tengah-tengah happy tu, tiba-tiba dia boleh sedih, dia boleh menangis. Lepas tu dia gelap. Kata bajikan yang betul-betul yang very supportive untuk mengaku pekerja-pekerja yang minta tutup mikrofon yang belum tutup tu. Siapa yang bercakap tu? Mohon biarkan. Dah mute dah. Okey, terima kasih. Jadi memang ada manusia yang psikologikal nampak tak stabil, tapi sebenarnya dia paling stabil. Sebab tu kalau orang tu sikit gelap, lepas tu menangis, lepas tu rasa tak nak sedih, lepas tu okey, maksudnya dia sebenarnya paling stabil sekali, ya. Tetapi jika dapat dikawal, tapi jika tak dapat dikawal, dia mungkin ada bipolar. Bipolar ini dia mood swing dipanggil. Bipolar disorder dipanggil mood swing. Tapi lebih teruk daripada mood swing. Dia bipolar. Bi ni dua. Polar ni kutub. Dia dua kutub. Dia boleh jadi terlalu sedih, terlalu depression, rasa nak mati, rasa nak bunuh diri, dan tiba-tiba dia boleh bertukar menjadi mania ataupun hypermania. Maksudnya sangat bersemangat, rasa hebat, rasa bercakap laju, nak capai ni, sangat bertenaga, kadang-kadang tu tak boleh tidur malam. Sangat bertenaga. Dan dalam psikologikal, dia boleh bertukar setiap 6 bulan, dan bertukar setiap 2 bulan, dan boleh bertukar juga setiap sebulan. Masa bulan mengambang dia tukar. Bukan hantu, bukan saka, bukan jin. Memang psikologikal dia begitu. Dan setiap 2 minggu dia bertukar. Dan dalam kajian klinikal untuk bipolar ni, depression, sedih bertukar menjadi mania, gembira, bersemangat ni, jadi sedih balik, dia boleh bertukar cepat 2 jam. Ya. Jika begini, maksudnya dia dah kena dapat rawatan, perubatan psikiatris. Tapi nak sampai tahap ni susah. Sebab tu kadang-kadang tu kita kena faham, dia belum sampai bipolar lagi. Dia hanya mood biasa yang biasa. Dan satu lagi, orang yang mood dia turun naik ni, dia juga mungkin berlaku kepada orang yang BPD. BPD ni borderline personality disorder. Borderline personality disorder ni, dia simptom dia ialah dipanggil psychological yang tak stabil. Maksudnya kalau dia marah, dia marah saja. Kalau dia gembira, gembira je. Kalau semangat, semangat saja. Dia down, down saja. Maksudnya psychological dia tak stabil.
Kalau psychological stabil, dia tenang, relax, dia boleh kenalikan masalah dia, dia boleh tempuh hidup dia dengan baik, dia selesaikan masalah. Ni tak. Time dia happy. Bila ada masalah, dia mengamuk, sebagainya. Dan kemudian orang BPD ni, selepas psychological tak stabil, dia ada masalah impulsif tu. Dia pemikiran dia banyak memberontak, rasa tak puas hati, rasa dikongkong, rasa nak marah, rasa nak dapat kebebasan. Sebab tu ciri dalam kajian BPD ni banyak berlaku kepada awal-awal remaja. Dan tapi dia sampai umur 15, 16, 17, 18 tahun tu dia akan hilang dengan sendirinya. Sebab itu bagi remaja-remaja yang ada psychological tak stabil dan rasa memberontak ini, mak ayah dia kena buat dua je. Yang pertama, beri kasih sayang, bimbing. Beri kasih sayang, bimbing. Sebab dia akan hilang dengan sendirinya bila masuk 17, 18 tahun nanti. Jangan marah-marah, jangan tengking-tengking, jangan adik-adik, jangan buat benda-benda negatif. Dia takut BPD itu akan kekal dalam diri dia. Dan di US, banyak orang yang simptom BPD ni, remaja ni, dia rimas dengan diri dia, dia buat pergi pesta alkohol, dia minum arak, dia buat seks bebas sampai mengandung, dan dia ada juga rasa nak bunuh diri, kelar tangan, sebab dia rasa berberontak, dia rasa terkongkong. Ya, dan kemudian yang keempat, orang BPD ini dia ada masalah perhubungan sikit. Biasanya orang yang paling rapat dengan dia biasanya akan jadi orang yang paling menyebabkan dia teruk. Dan orang yang paling teruk tu mungkin menjadi orang yang paling menenangkan dia. Jadi kalau isteri dia BPD, dia ada suami, dia akan cakap dengan suami dia, terima kasihlah abang, abanglah menyokong saya, abanglah memahami saya, abanglah yang sayang saya, abanglah penyelamat saya. Besok pula, abang tak guna, kenapa abang buat saya begini, kenapa abang nanyai saya. Jadi hanya memahami, terima dan bimbing, nanti dia akan okey. Sebab dia psychological tak stabil tu. Ya, okey. Dia bukan juga ada simptom awal BPD ataupun ada simptom bipolar tadi, ataupun memang psychological dia memang cepat gembira dan cepat sedih, tapi dia normal, bergantung pada tahap keadaan masalah. Jadi bila kita dah memahami ini, kita tahu keadaan kita macam mana, sama ada benda tu boleh dikawal ataupun tak. Sebab itu kita kena memahami orang yang ada bipolar, orang yang ada BPD ni. Maka kalau awak kawan dengan dia, kawan awak ada bipolar, BPD, tiba-tiba dia mood swing, gembira, tiba-tiba muka dia masam, nak marah, awak jangan kecil hati, memahami, sokong. Janganlah awak mengamuk-mengamuk, janganlah awak marah-marah dia, hadik-hadik dia, palau-palau dia, tak boleh. Dia pun tak mau emosi tu, mood swing tu, dia pun tak mau bipolar tu. Tapi chemical dalam badan dia menyebabkan mood swing. Jadi kesihanilah dia, memahami dan beri sokongan, sebab dia memang ada masalah psikologikal, mental health. Kalau awak yang mengamuk, Maksudnya Prof, kita kena memahami juga lah orang sekeliling kita ni Prof. kena memahami. Kalau awak lebih-lebih mengamuk, benci dia, palau dia, pergi fitnah dia, buruk-burukkan dia, maka apa bezanya awak dengan dia? Seolah-olah awak lebih teruk mental health pada dia, kan? Okey, baik Prof, teruskan dengan mindfulness dia Prof. Banyak soalan ni Prof. Tak apa, Prof teruskan dengan mindfulness. Okey, jadi kita dah faham tadi. Jadi kita dan teknik untuk sihat mental yang antara yang paling bagus lah yang dikaji oleh masyarakat barat ialah dipanggil kesedaran ataupun mindfulness, ataupun dalam bahasa Arabnya dipanggil muhasabah diri ataupun tafakur. Hampir samalah tu. Tapi jangan tengoklah setengah orang ni dia mindfulness ni ataupun kesedaran ni ialah kita sedar apa yang berlaku pada diri kita. Kita sedar lintasan pemikiran kita, positif dan negatif, dan perasaan kita dan jasad kita. Sebab itulah mindfulness, kita kena memahami diri kita ada 3, iaitu pemikiran, perasaan dan jasad. Jika kita fikir, saya tak suka pada Ali, lintas pemikiran kita. Okey, ini hanya pemikiran saja. Okey, ini pemikiran saya. Saya tak suka Ali.
saya terima pemikiran ini dan saya rasa tak suka itu. Saya lepaskan dia. Dan lepaskan. Saya tak nak tersangkut dengan tak suka Ali ni. So, kita sedar saja apa berlaku pada kita. Terima, rasai dan lepaskan. Okey, kemudian bila kita datang pula benda-benda perasaan yang rasa suka, gembira. Aku gembira, aku suka, bersyukur. Tuhan beri rasa suka, orang puji, dapat hadiah. Dan gembira, rasai, nikmati, terima kasih. Sebab itu dalam mindfulness, dia ada dua istilah tu. Dipanggil hi-hi dan bye-bye. Benda yang baik datang, contohnya orang puji kita, kita cakap hai, terima kasih, kegembiraan, keseronokan, memberi rasa seronok, nikmat. Kita kena nikmati, enjoy, senyum, gelak, nikmati. Nikmati kehidupan. Jangan tolak, jangan diam. Awak nak gelak, awak tak gelak, itu kufur nikmat. Gelak. Tuhan bagi kegembiraan untuk kita gelak. Hai, Tapi kita sedar pula kalau datang benda negatif. Contohnya saya pandang kepada Sofia. Tiba-tiba terlintas dalam fikiran saya, Sofia ini cantik, seksi. Saya pun menyampah, benci, iri hati sebab dia cantik, seksi, bos suka pada dia, kawan-kawan dia beramai. Dapat pula adu gerak APC, saya benci, saya dendam dia, saya tak suka dia. Jadi saya sedar, aku ni ada perasaan benci, tak suka. Jadi perasaan pun rasa dendam, marah. Okey, kita cakap terima kasih dulu. Terima kasih perasaan benci, iri hati yang datang kepada saya. Tetap ada kebaikan, iaitu dia menjadikan saya dapat menilai baik dan buruk dan saya dapat kawal diri saya. Tapi minta maaf, benci, iri hati, saya tak perlukan awak. Bye-bye, bye-bye. So biarkan benda tu hilang, pergi dengan sendirinya. Jadi kita kena sedar bahawa diri kita, jiwa kita sangat suci, bersih dan murni. Jangan dikotori dengan apa-apa pun, benda-benda buruk, khianat, asak deki, dendam. Tak ada tempat untuk jiwa kita. Sebab tu kalau jiwa kita kotor, jangan salahkan orang lain, salahkan diri kita. Kita yang mengotorkan jiwa kita. Kita yang menyebabkan benda tu bersarang dalam pemikiran dan perasaan kita. Dan akhirnya awak sakit, dada awak debar-debar, tangan awak shaky, tak boleh tidur malam. Pada muka awak yang mengotorkan diri awak sendiri. Sebab tu sedar pemikiran kita, sedar perasaan kita, sedar fisiologi kita dan jaga diri kita supaya tak tercedera, tak kotor, tak rosak. Itu dipanggil mindfulness. Okey, jelas kan? Jadi dalam bahasa Inggeris mindfulness, dalam bahasa Melayu dipanggil sedar. Sedar diri, sedar apa yang dipikirkan, sedar apa dia rasakan. Dalam bahasa Arab dipanggil muhasabah diri. Sebab tu dulu bila kita duduk, dikatakan Pasal Kamsah, Prof. Muhayyad dah sebut tu. Nak tidur malam, pandang diri kita, muhasabah balik apa yang kita fikir siang tadi, muhasabah balik apa yang kita buat, maafkan orang lain. Itu mindfulness lah tu. Itu tafakur lah tu. Itu sedar lah tu. Jadi konsepnya sama sajalah. Ya. Jadi mindfulness ni tak ada kaitan dengan apa-apa agama. Dia hanya satu konsep psikologi untuk menjaga diri kita agar tenang dan sihat dan bahagia. Maksudnya Prof, mungkin kita dah amalkan benda tu tapi kita mungkin tak sedar. Oh, ini sebenarnya muhasabah diri, ini sebenarnya mindfulness. Tapi kita dah amalkan benda tu setiap hari mungkin ya Prof? Yep. Kita dah amalkan setiap hari. Cuma kaedah spesifik dia punya proses tu, langkah-langkah tu mungkin kita kena lebih mantapkan dan kita kena lebih susun supaya lebih jelas ya. Sebab itu untuk kenali mindfulness tu, yang pertama kita kenal pemikiran. Pemikiran ni bila kita berfikir, saya tak suka Ali, hidup ini susah, hidup ni bencana, kita berfikir. Perasaan ni bila kita rasa marah, bila kita rasa sedih. Fisiologi bila tangan kita mengeletar, dada kita debar-debar. Jadi kita sedar bila datang pemikiran, kita tahu ini hanya pemikiran saja. Kita rasa sedih, aku rasa sedih, ini perasaan saja sedih. Kita pisahkan tu.
Sebab tu dalam Neon CPT tu kita ajar tu, memisahkan tu. Sebab orang bermasalah, orang tertekan, orang stres, dia tak boleh fikir lagi tu. Yang mana pemikiran, yang mana perasaan, yang mana psikologi. Dia campur semua, dalam dia berpening dengan diri dia sendiri. Sebab itu... Tapi Prof, tadi Prof katakan okey untuk mindfulness diri kita lah. Tapi macam mana pula kena ada orang yang tak suka kita, Prof? Mungkin dia pun tak sedar dia nak kena buat mindfulness. Macam mana tu, Prof? Okey, sebab itu kan dalam hidup ini benda yang paling penting ialah kita sedar diri. Sebab tu orang tua-tua kita dulu selalu sebut kan. Dia kata, Aziz, sedar diri. Jaga, sedar diri. Jadi kita kena sedar diri kita. Jadi orang tua kita sebutlah tu untuk kita mindfulness. Sebab sorry to say lah, dalam dunia ini, kawan-kawan kita di organisasi kita, ramai orang tak sedar diri. Tak mindful, tak ada kesedaran. Maksudnya bila dia duduk, dia pandang kepada Siti, dia tengok Siti naik pangkat, bos suka dia, dia merasa benci dan iri hati dan dengki pada Siti. Lepas tu dia biarkan pemikiran dengki tu masuk dalam perasaan dia, jadi marah, jadi dendam, bersarang. Lepas tu pergi pada fisiologi dia, dia nampak Siti saja tangan dia mengeletar, marah, mulut dia muncung. Muncung bukan muncung biasa, muncung tu boleh sangkut hanger baju, tak jatuh. Punya muncung. Ya, lepas tu dia pun jalan hentak-hentak, bumbang, baling-baling barang. Maksudnya pemikiran dengki itu telah menguasai perasaan dan telah menguasai tingkah laku dia tanpa dia sedar. Sebab apa tak sedar? Sebab dia tak mindfulness. Sebab dia tak sedar. Sebab itu belajar sedar. Sedar. Oh, aku contoh tiba pemikiran Siti tu asyik naik pangkat saja, bos suka pada dia, belagak lah tu, action lah tu, rasa bangga lah tu. Kita tersedar, oh ini pemikiran yang negatif ni, ini adalah dengki. Jadi cepat-cepat kita sebut, oh terima kasih dengki iri hati, saya tak perlukan awak, nanti awak akan merosakkan saya. Bye-bye. Ya. Sebab itu, cara yang paling mudah, kita akan tanya 3 soalan je pada diri kita. Yang pertama, kita kena sedari. Sedari, kita kena sebut, sekarang aku sedar aku dengki pada Siti. Sekarang aku sedar aku tak suka pada bos. Sekarang aku sedar aku stres. Sekarang aku sedar aku menyampah kepada Ahmad. Sekarang aku sedar aku boring kerja. Sekarang aku sedar aku rasa benci. Awak sebut perkataan sedar saja. Maksudnya awak dah mula menjedari tu. Okey. Yang kedua, lepas awak dah sedari, awak kena terima emosi tu. Jangan lawan, jangan marah. Sebab yang datang kata pun Tuhan juga. Tetap ada kebaikannya. Jadi sebut perkataan terima. Aku terima aku sedang dengki kepada Siti. Aku terima aku menyampah dengan bos. Aku terima office aku banyak toksik. Aku terima suami aku narsistik. Terima je lah. Apa kita nak buat? Tuhan suruh kita terima. Terima dulu. Okey. Lepas terima seadanya apa yang berlaku, Prof. Terima dulu apa yang seadanya je. Jangan berlawan, jangan memberontak, jangan marah. Nanti sakit nanti. Sebab tu dalam clinical journal, clinical mental health journal dan sebagainya, 90% cakap benda yang sama tu. Semua masalah mental health, depression, anxiety, schizophrenia, PTSD bermula apabila seseorang itu tidak boleh menerima benda buruk yang berlaku pada dia, benda buruk di persekitaran dia, dia tolak, dia marah, dia memberontak, dia mempertikaikan, akhirnya dia sakit. Sebab tu terima dulu. Biarlah benda tu, kan saya sebut tadi, setiap benda buruk datang beserta kebaikan. Dan setiap benda baik datang beserta keburukan. Tetap ada manfaatnya pada diri kita. Jadi terima. Ya, yang pertama tadi, sedar. Saya sedar saya dengki kepada Siti. Yang kedua, akui. Saya mengaku, lepas kita sedar, kita akui. Saya mengaku saya sedang dengki, saya mengaku saya sedang marah. Lepas tu terima. Saya terima perasaan saya terima orang tak suka saya terima toxic environment, terima. Okey, lepas terima, yang keempat, kita kena rasai.
Tuhan beri emosi baik dan buruk, kita kena rasa. Rasalah. Tuhan beri awak dengki, rasa dah dengki tu. Rasa dengki, ya. Tuhan beri awak rasa marah, marahlah. Tapi keadaan terkawal, jangan sampai merosakkan diri, masuk penjara, tak boleh. Tuhan beri awak perasaan sedih, kecewa sebab orang fitnah awak. Jangan awak pendam, jangan awak nak menangis. Raikan emosi tu, lepaskan. Awak sedih, awak menangis, awak kecewa, awak melepaskan, meluahkan. Awak rasa macam tak berguna, meraung, nak lari-lari. Ya, Tuhan beri rasa untuk kita rasa. Lepas itu, bila dah rasa, balik kepada I love myself. Saya sayangkan diri saya. Jadi, perlu tak aku benci? Aku tak perlu benci. Sebab benci ini merosakkan diri sendiri. Aku tak perlu lagi menyimpan dendam. Dendam merosakkan diri. Saya sayangkan diri saya. Maka saya tak perlukan emosi ni. Okey, terima kasih marah. Terima kasih benci. Saya dah rasa. Tuhan dah beri rasa. Bersyukur saya dapat rasa. Bab ni tentang merasa. Lepas tu belajar melepaskan. Dan melepaskan. Tanpa ada apa-apa kemelekatan. Terus jalani kehidupan. Sebab itu dalam mindfulness, sedari, terima dan rasai dan melepaskan balik pada Tuhan. Sebab kita kena ingat satu benda lah, dalam hidup ini tak ada satu benda pun yang kekal. Yang kekal abadi Tuhan saja. Yang lain tak ada kekalnya. Jadi menikmatilah ketidakkekalan tu sebelum dia berakhir. Seperti ribut. Datang ribut, taufan. Lepas tu ribut tu akan hilang dengan sendirinya. Tak adalah ribut sampai 2 tahun, ribut sampai setahun, tak ada. Banjir besar, datang banjir, rumah tenggelam, itu tenggelam, highway tenggelam. Sekejap je, 2-3 hari surut. Paling lama pun seminggu surut. Datang pula hujan lebat, petir, beliung, ombak mengganas. Kan? Tak lama, sekejap saja. 2-3 jam, 1 hari dihilang dengan sendirinya. Jadi sedar saja bahawa semua tu akan lenyap. Benda tu akan hilang. Dia hanya datang sementara, hinggap, dia akan hilang. Jadi kalau kita dengki, perasaan dengki tu datang sekejap, hinggap sekejap, baik kita rasa dengki, sedar dengki itu dah lepaskan, hilang. Perasaan marah, datang sekejap, rasai, dah lepaskan. Orang fitnah kita, rasa sedih, lepas tu perasaan sedih tu akan hilang dengan sendirinya. Dendam datang, dia akan hilang dengan sendirinya. Sama juga orang nak anxiety, tangan berdebar-debar, tangan shaking, dada berbuak-buak, nafas sesak. Datang sekejap saja dan dia akan hilang dengan sendirinya. Semua benda ada permulaan dan ada akhirnya. Semua benda datang sekejap dan pergi. Hanya rasai dan lepaskan dan tak ada apa-apa kemelekatan. Kemelekatan tu yang sangat bahaya tu. Kemelekatan tu yang very dangerous tu. Ya. Maksudnya kemelekatan berlaku tadi bila awak tak sedar benda tu. Yang kedua, awak tak dapat terima benda tu. Awak berontak, kenapa orang buat saya begini, kenapa dia fitnah saya, kenapa dia buruk-burukkan saya, kenapa saya diceraikan, kenapa saya dibuat benda buruk, kenapa nasib saya begini, kenapa orang lain elok, kenapa jadi nasib saya begini, kenapa Tuhan kan tak adil saya begini, Tuhan tak adil. Oh, itu melekat tu. Sebab itu belajar melepaskan dengan cara meluahkan dan merasai dan fokus sebenarnya yang baik. Dan akhirnya awak akan dapat melepaskan dan masuk episod baru. Episod ribut taufan mungkin melanda diri awak 2-3 hari seminggu je. Kesedihan, kemuraman mungkin berlaku sekejap 2-3 minggu, lepas tu hilang. Lepas tu masuk episod baru, cerita baru. Banyak lagi cerita indah, bunga-bunga, langit, awan, pokok, kawan-kawan yang baik-baik. Nikmatilah kehidupan ni. Hanya jalani, lepaskan dan nikmati. Jangan ada apa-apa kemelekatan. Itulah mindfulness. Jelas tak, moderator? Yes, saya sangat jelas, Prof. Jadi maksudnya kalau kita nak step mindfulness ni, yang pertamanya sedar, kemudian akui, terima, rasa dan I love myself. Betul tak, Prof? Yep.
Jadi rasanya kalau di situ tu kita dah boleh terima lah. Tapi kesian pula Siti, asyik nama Siti jadi sebab-sebab Prof. Sedap je tak kata. Okey, teruskan Prof. Okey, sebab itu cara nak praktis dia paling mudah. Kita ada teknik ST sedari, rasai, sedari, terima, rasai dan lepaskan. SDTR tu. Okey, mari kita buat praktis. Boleh Okey. Kita buat konsep here and now lah Jangan fikir benda-benda yang akan datang ke lepas ke, fikir hari ni. Tapi masa depan dan akan datang dan masa lepas tu ada pada hari ini. Sebab itu kita kena ingat dalam the power of now, dalam here and now, masa lepas tak ada. Dan masa akan datang pun tak ada. Masa lepas berada pada hari ini. Macam mana kita persepsi masa lepas tu. Tapi masa lepas tak ada dah. Dan masa akan datang pun tak wujud lagi, belum berlaku. Tapi masa akan datang itu datang daripada persepsi kita hari ni. Sebab tu very powerful, kita kena betulkan persepsi. Kita kena rasai semula. Okey, jelas kan? Okey, duduklah keadaan pakai tenang, relax, bersandarkan badan. Ya, paling baik tegakkan sikit badan, tangan kita boleh relax. Okey, tarik nafas. Okey, lepaskan. Okey, tarik nafas, nak lepaskan. Okey, semua orang buat. Tarik nafas. Nak lepaskan. Okey, dah pejam mata perlahan-lahan. Dah pejam mata awak. Dan rasai nafas masuk melalui hidung. Dan rasai nafas keluar melalui hidung. Santai, relax dan tenang. Dan ambil masa ini untuk rehat ke pemikiran. Dan rehatkan jasad. Dan tenang dan santai. Okey, terus rasai nafas masuk melalui hidung. Tenang dan relax. Dan sekarang ini cuba sedari pemikiran dan emosi dan fisiologi awak. Sedari apa lintasan pemikiran awak, perasaan awak, dan sebut saja. Sekarang aku sedar, aku sedang stres. Kalau awak sedang stres, sekarang aku sedar, aku sedang resah gelisah. Sekarang aku sedar, aku macam nak kena anxiety. Sekarang aku sedar, aku risau. Sekarang aku sedar, aku takut. Saya tak tahu apa perasaan awak, apa pemikiran awak. Hanya rasai, hanya sedar dan akui saja. Sedari saja. Dan sebut. Walaupun mungkin awak takut sebut benda tu, sekarang ni sebut. Sekarang aku sedar, aku agak stres. Sekarang aku sedar, aku tak keruan. Sekarang aku sedar, aku bimbang itu, bimbang ini. Just sedari saja. Okey? Okey, bila dah dapat benda yang awak sedari itu, yang kedua, awak kena terima. Okey, sebut. Aku terima, aku sedang stres. Kalau awak sedang stres, cakap terima dengan bahasa yang paling halus dan paling damai. Yang kita tak nak berperang, berdamai dengan diri kita. Sekarang aku terima, aku susah hati. Aku terima nasib aku begini. Aku terima masa silam aku. Aku terima benda-benda berlaku ni. Aku terima, aku terima. Jangan melawan, jangan protes, jangan menolak. Terima. Okey, bila awak dah terima tu, rasai damai, rasai tenang. Yang ketiga, rasai. Dan jika awak rasa sedih, awak nak menangis, menangis, raikan perasaan tu. Tuhan beri kita sedih untuk kita sedih. Sedih sajalah, pasti ada kebaikan sedih tu untuk meluahkan emosi. Dan jika awak ada resah, rasai resah tu, rasai marah tu, rasai tak tenteram itu, rasai. Sedari apa yang berlaku dalam pemikiran, perasaan, fisiologi awak. Dan terima semua emosi, pemikiran, perasaan itu. Dan rasai. Ya, biarkan rasai dan raikan emosi itu. Sehingga awak rasa agak okey, agak tenang. Kemudian kembali kepada rasa yang kedua, iaitu kita akan balik kepada here and now. Balik kepada hari ini. Tadi kita sedih, mungkin sebab kita fikir waktu silam kita. Dan kita marah, risau, mungkin kita fikir masa akan datang. Sekarang kita akan berdamai dan rasai here and now. Okey, yang pertama, rasai balik nafas awak. Masuk, rasai nafas keluar.
sedar balik diri awak, sedang berada, sedang duduk, dan rasa damai, rasa nikmat, rasai nafas masuk dan keluar. Fokus kepada nafas dan terima nafas awak, sama ada nafas awak pendek ke panjang ke, terima dan rasai dan nikmati. Kemudian fokus kepada pendengaran awak, telinga awak. Apa yang awak dengar, fokus balik bunyi kipas, bunyi aircon, bunyi orang, bunyi persekitaran, dan nikmati bunyi itu, terima bunyi itu, jangan protes, jangan marah, berdamai dengan semua bunyi, berdamai dengan semua persekitaran kita, berdamai dengan nafas kita. Okey, tenang, rasa relax, kembali pada here and now. Tidak ada lagi waktu silam dan tidak ada lagi masa akan datang. Yang ada ialah menikmati, menerima hari ini. Okey, buka mata perlahan-lahan. Jika telah bersedia, dah pandang kanan, kiri, atas. Okay, pandang apa-apa saja, mungkin langsir, mungkin orang, pejabat, buku, dan nikmati pemandangan itu. Dan terima semua itu. Jangan protes, jangan marah, jangan berfikir, jangan menganalisis, dan jangan judge, jangan letak baik dan buruk. Hanya pandang, terima, nikmati, dan lepaskan, dan nikmati apa yang ada di hadapan kita, dan benda-benda baru yang lebih indah dalam kehidupan kita dengan belajar melepaskan semua benda tadi. Buka diri baru, buka chapter baru. Okey, boleh respon? Kalau betul hati rasa lebih tenang Prof. Macam mana? Maksudnya ini antaranya skill untuk mindfulness tadi, Prof. Yep. Kalau dihayati dan akan rasa lebih tenang. Kita kena selalu buat. Waktu pagi buat, duduk sesaja buat. Sebab bila kita stres, bila kita tertekan, bila kita rusing, biasanya kita tak berada pada here and now tu. Pemikiran kita fikir masa akan dapat, takut, bimbang, nanti orang cakap apa, nanti orang ini. Itu tak sihat tu. Ataupun awak ingat masa lepas awak, dulu saya dienaknya, keluarga saya teruk, orang buat saya begitu. Jadi, awak tak boleh melepaskan tu. Masa lepas dan masa silam tu. Dengan syarat awak sedari apa berlaku diri awak. Macam saya sebut tadi, sedari dan terima benda tu dan rasai, kemudian tarik balik pemikiran, perasaan untuk kembali pada here and now tu. Untuk kembali pada here and now, menikmati hari ini, menikmati hidup ni kurniaan. Pertama, rasai nafas. Pup, datang pada diri kita balik. Fokus balik pada pendengaran kita, baru kita dengar, baru kita berada pada hari ini. Sebelum ni kita ada pada waktu silam. Kita ada pada masa akan datang. Lepas tu buka mata perlahan, pandang semua dengan penuh menikmati. Seronok. Awan, bukit, lansir, buku, semua tu indah lah. Tak ada benda yang tak indah kat dunia ini kalau kita menikmati. Sangat indah. Ya. Sebab tu ya. Sebenarnya apa yang penting tu kita fikir positif je, Prof, ya. Yep. Untuk kita menikmati kehidupan kita pada masa kini. Yap. Maksudnya kita, sebab tu antara kaedah yang paling baik ialah positive thinking lah. Positif tu satu kaedah yang sangat bagus. Sebab Tuhan itu maha baik, Tuhan itu maha kasih sayang. Setiap benda yang Tuhan jadikan tu baik. Mustahil Tuhan yang maha baik mencipta benda yang buruk. Jadi semua Tuhan ciptakan tu baik. Cuma pemikiran kita nampak dia buruk, tapi sebenarnya dia baik. Jadi ubah persepsi, nikmati semula setiap ciptaan Tuhan, setiap kejadian dengan penuh kesedaran, terima, rasai dan nikmati dan belajar melepaskan. Sebab semua benda ini kita kena lepaskan. Bila kita melepaskan, baru kita boleh menikmati new episode. Kalau kita tak melepaskan, kita tak boleh menikmati episod baru yang akan datang. Sayang kita, asyik episod yang sama je. Episod 5, episod 5, episod 5. Mereka yang ada di sekeliling kita tu sebenarnya ada bersebab, Prof, untuk kita belajar sesuatu. Memanglah. Kalau datang orang baik dalam hidup kita, untuk kita belajar kebaikan dia dan jadi baik macam dia dan menikmati hidup ini.
Tapi kalau Tuhan hantar orang jahat dalam hidup kita, yang fitnah kita, yang merosakkan kita, yang adu domba kita, tetap ada kebaikan dia untuk mengajar kita berhati-hati berkawan, menganalisis baik dan buruk, ambil pengajaran dan jadikan diri kita lebih baik. Jangan jadi macam dia. Dan akhirnya kita akan dapat kebaikan daripada orang jahat itu. Dan kita akan lebih menghargai diri kita, menghargai kawan-kawan, menghargai kehidupan, menghargai setiap masa dan tak akan buat benda-benda yang tak baik. Jadi kita akan lebih menghargai. Kita tak akan menghargai sesuatu benda jika tak ada keburukan yang berlaku. Sebab tu orang yang didera waktu kecil, yang dipukul, keluarga dia berpecah belah, bila dia besar, dia berkahwin, dia ambil pengajaran, dia jadi orang yang sangat menghargai keluarga, sangat menghargai anak kecil. Dan dia akan layan, kasih sayang, peluk anak dia. Dan dia tak nak anak dia rasa apa dia rasa. Itu diamond tu, tu sangat indah tu. Dia lebih menghargai daripada kita. Tapi dengan syarat, dia sedar dan dia terima, dia rasai dan dia lepaskan dan menikmati hidup dia. Dan bila dia pandang anak dia senyum, gelak, ketawa, happy, itulah diri dia. Itulah bab masa kecil yang dia tak dapat dan akhirnya diulangi kepada anak dia. Itulah diri dia. Itulah diri dia. Awak dah dapat balik dah. Benda tu dah datang balik pada awak. Nikmati sajalah hidup ni. Ya? Okay, Prof. Ada beberapa soalan ni, Prof. Antaranya, Prof. Boleh tak Prof sharekan tahap-tahap anggota yang mempunyai masalah mental yang boleh bekerja? Kalau mungkin boleh Prof berikan contoh, ada jenis-jenis kerja yang sesuai untuk penyakit mental ni. Okey, dia penyakit mental ni, dia secara asasnya ada 4 tahap dia dalam penyakit mental ataupun tanda-tanda seseorang itu perlu berjumpa dengan doktor psikiatris. Yang pertama, bila dia okey, dia relax, datang masalah. Yang pertama dipanggil green zone. Green zone ni ialah orang yang sihat, yang banyak dapat ambil hikmah. Tetap berlaku juga benda-benda negatif. Kadang orang fitnah dia, kadang-kadang berlaku masalah keluarga. Normal, kita manusia. Kadang-kadang kita marah, kadang-kadang kita sedih, kadang-kadang kita rasa benci, kadang-kadang kita rasa rimas. Normal, kita manusia biasa, kita bukan robot. Tetapi benda-benda buruk berlaku pada dia tu, dia rasa sedih, sentak, mungkin 5 minit, 10 minit, 1 hari. Lepas tu dia hilang dengan sendirinya. Orang marah dia rasa terkesan. Lepas tu benda tu datang hanya umpama angin. Dia rasai sekejap, 1 hari, 2 minit, 3 minit, 5 jam, 1 hari, 2 hari, dia hilang dengan sendirinya. Dia terus move on dalam kehidupan. Ini orang yang green zone. Dia okey. Siapa green zone angkat tangan? Dia sihat ni, ya. Teruskan green zone. Sayangi diri. Yang kedua dipanggil blue zone. Blue zone ni adalah orang yang mula rasa letih, rasa penat. Kerja bertimbun-timbun, hari-hari kena buat kerja. Kerja belum siap, bos bagi lagi, penatnya, tertekannya. Balik rumah pula, suami dia mungkin narsisistik, suka merendahkan dia, suka marah dia, cakap negatif dengan dia, tak hargai dia. Sakit. Sebab tu siapa yang berhadapan dengan orang narsisistik ni, please, awak kena sayangi diri, awak kena jadi kebal, awak kena jadi kuat, awak kena cari me time, awak kena enjoy diri awak. Kalau tak, perasaan awak akan sangat down, awak sangat teruk, awak tak berguna dan nanti awak boleh makan ubat psikiatris. Tak kisahlah suami narsisistik ke. Ya? Narcissistic personality tu. Okey, narcissistic personality ataupun NPD kan, narcissistic personality disorder tu, dia adalah satu personality yang mana seseorang itu rasa diri dia hebat, dia kagum dengan diri dia sendiri, dia cakap besar, cakap tak pernah jatuh, dia suka orang puji dia, dia tak suka orang bersaing dengan dia rasa dia lah paling hebat, dia lah paling best. Dia dan dia lah, dengan bahasa kasar dia cakap dekat langit, tak pernah cakap jatuh.
Tu hal dia lah orang narsistik. Tetapi orang narsistik mula menjadi masalah bila dia suka merendahkan orang lain, mengkritik orang lain, menghina orang lain, cakap benda-benda negatif berterusan secara konsisten. Dan bila orang tu marah, tegur dia sangat marah, dia sangat mengamuk, dia lagi marah, dia dendam, dia cari keburukan, dia rendah dia keburukan orang lain. Jadi siapa yang berhadapan dengan orang ciri NPD ni, kalau suami ke, isteri ke, mak ayah ke, bos ke, awak kena atur strategi. Kalau tak, nanti awak boleh jumpa doktor psikiatris sebab awak rasa sangat teruk. Emosi awak down dengan tahap yang sangat rendah. Awak akan overthinking berlebih-lebihan. Dalam TikTok saya ada tu 4 strategi untuk menangani narsistik tu, untuk I love myself tu, ya. Nanti pergi tengoklah. Okey ya. Okey, balik pada yang tadi balik ya. Jadi yang pertama ialah green zone. Green zone ni orang yang sihat tapi dia tetap manusia biasa, tapi dia dapat kawal. Okey. Yang kedua dipanggil blue zone. Blue zone ni bila kerja dah banyak, ada orang toksik, narsistik dan dia rasa penat, dia rasa tak ada me time, maka dia rasa letih, dia rasa penat dan dia rasa mula lelah. Dia blue zone, maka dia mula rasa kadang-kadang tu tak seronok, hilang keceriaan, penat. Maka orang blue zone ni please, dia mesti pergi bercuti, dia mesti sayangi diri, terapi diri dia, jauhkan benda-benda. Sebab bila datang benda buruk, orang cakap dia benda negatif, kadang-kadang benda tu terlekat dengan diri 1 hari, 2 hari baru boleh hilang. Kadang dia rasa penat, dia banyak fikir, dia mula overthinking, dia rasa penat. Jadi blue zone ni adalah orang yang mula stres dalam kehidupan, mula rasa penat, mula rasa tak ceria dan rasa nak berehat, nak larikan diri daripada banyak benda sebab dia dah mula terganggu sedikit pemikiran. Siapa yang blue zone angkat tangan? Blue zone ni please, I love myself. Sayangi diri awak. Diri awak lebih berharga daripada segala-galanya. Ya? Okey. Dan jika orang blue zone ini tak dapat kenalikan stres dengan baik, kenali hidup dia, jauhkan daripada toksik, cari benda dia happy, dia lupa sayangi diri, dia lebih pentingkan orang lain, dia lebih fikir apa orang lain cakap dengan dia, dia cuba penuhi kehendak orang lain tapi tak rapat, bahaya. Nanti dia akan mula masuk kepada orange zone ataupun red zone. Red zone ialah awak mula tercedera, emosi awak dah mula sakit dan awak dah mula respon kepada permasalahan toxic people yang merendahkan awak ataupun berlaku benda buruk, traumatik, awak dicabul, awak difitnah dalam kehidupan dan benda tu berlaku lekatan dalam diri awak. Kadang-kadang tu 5 hari, seminggu pun awak terfikir lagi. 6 bulan, 4 bulan, setahun pun awak fikir-fikir lagi. Dan ada benda yang berlaku dah 5 tahun, dah 10 tahun, dah 20 tahun dah benda tu berlaku. Awak terfikir-fikir lagi dalam pemikiran, ganggu tidur awak, awak fikir benda tu rasa takut, rasa marah, rasa geram. Tu semua sebab tak melepaskan tu. Ya. Dan benda tu awak berlawan, awak lawan dengan kesakitan tu, awak lawan dengan benda tu sebab awak tak dapat terima. Sebab tu saya sebut tadi, sedari, terima, rasai, lepaskan dan nikmati balik kehidupan ni. Jangan terlekat dengan mana-mana episod. Setiap benda hanya datang, rasai dan lepaskan. Tak ada benda yang kekal. Ribut pun hilang, banjir pun hilang, tambah pula masalah-masalah hidup ni, dia akan hilang. Bila hilang, awak akan nikmati kehidupan. Dia hanya tak hilang bila awak melekat saja. Jadi please jangan melekat. Jadi orang yang orange zone ni dia dah mula melekat. Dia sakit, dia melawan. Sebab dia 4 benda tadi dia tak buat tadi tu. Ya. Okey, jadi kesan dia ialah benda tu dah berlaku 5 tahun, 10 tahun masih sakit lagi. Ataupun orang yang buat jahat pada awak tu, dia tak ada kena-mengena dengan awak dah. Mungkin dah pindah di departmen lain. Ataupun orang tu dah tak ada dalam hidup awak. Awak dah bercerai dah. Ataupun orang tu dah mati dah, tapi awak masih sakit sampai hari ini. Luka tu ada lagi, tak boleh move on. Jadi awak dah mula dalam orange zone, sakit tu. Kalau perlu terapi dan perlu rawat diri awak sebab asasnya dia menyebabkan awak tak tenang, awak terfikir-fikir, overthinking dan awak jadi pemarah, jadi sensitif, self-esteem jatuh dan mungkin awak mula terganggu tidur, tak boleh tidur malam, berfikir-fikir, risau. Dan jika tak dirawat, tak dibantu, awak tak bantu diri awak, dia akan masuk ke red zone. Red zone, awak wajib pergi jumpa doktor psikiatris.
Kerana awak dah tak boleh kawal diri awak. Maksudnya tiba-tiba saya awak menangis. Tak tahu kenapa awak menangis. Memang terjatuh. Kan? Artinya sedih keterlaluan tanpa dapat dikawal. Sedih secara tiba-tiba sometimes tak ada simptom. Ataupun tiba-tiba awak marah, awak mengamuk, awak baling barang, awak marah staff awak, awak jerit. Awak pun tak tahu kenapa awak marah. Dan jika dia berlaku konsisten selama 2 minggu, selama 2 bulan, maksudnya awak kena jumpa psikiatris. Ataupun awak takut berlebihan, duduk malam tiba-tiba takut, tangan mengeletar, badan mengeletar, rasa risau, rasa nak mati, rasa sesak nafas. Maksudnya tak dapat dikawal tu. Dan benda tu bukan berlaku satu malam tu. Benda tu berlaku dalam history kehidupan sebab kita ada kemelekatan tu. Belajar melepaskan, sayangi diri kita sangat suci dan murni. Jangan biarkan apa-apa kotoran dan benda-benda negatif hinggap pada diri kita. Lepaskan, ya, diri kita sangat bersih. Okey. Dan akhirnya bila benda tu terganggu dia, dia mungkin ganggu tidur. Bila ganggu tidur ni maksudnya dah masuk hatinya halus. Lepas tu dia mula dengar suara, rasa tak berguna, rasa rendah diri, ataupun dengar suara untuk suicide thought, lebih baik mati, rasa nak bunuh orang tu, ataupun ada delusion, hallucination. Dia hallucination ni dia boleh melibatkan penglihatan kita ataupun pendengaran kita ataupun perasaan dia dan jadi delusion, kita percaya benda tu. Jadi tu semua sebab memendam lah, ya. Sebab memendam, sebab terlekat, sebab awak tak merasai dan awak tak melepaskan. Sebab tu dalam kehidupan ni jangan banyak pendam. Pendam sangat negatif. Ceritalah pada orang lain, luahkan. Tapi bila luahkan tu pada orang yang dipercayai lah. Ya. Jangan cerita pada semua orang. Jadi Prof, kita ni sebenarnya kena banyak melepaskan ya Prof ya. Kena banyak melepaskan. Banyak berdamai dengan masa silam ya. Kemudian orang kata kita cuba berada di green zone tadi tu, green zone. Ya. Okey Prof, ada soalan ni Prof. Kaitan dengan narsistik tadi tu. Okay, mungkin Prof boleh bagi guideline macam mana kita nak handle pasangan kita yang narsistik ni. Yelah sebab kan Prof, pasangan kita ni pasangan dalam hidup kan, rumah tangga dan sebagainya. So it's quite stress jugalah for positive family environment tu. So mungkin Prof boleh bagi guideline Prof. Okay, bila narsistik ni dalam psychological, dia pun biasanya berasal daripada keluarga yang narsistik juga. Mungkin mak ayah dia, bapa dia sangat garang, suka dera dia waktu kecil. Memang dia punya background begitu ke ataupun memang macam mana? Memang heritage lah ataupun macam mana tu Prof? Dia banyak faktor sebab dia ada history, tapi datang daripada history kehidupan dia, personality dia, cara dia berfikir. Cuma dalam teori yang terkenal, narsistik ni biasanya datang daripada orang yang keluarga narsistik juga. Mungkin mak ayah dia sangat garam, bapa dia suka rendahkan dia, suka hina dia, ataupun ada penderaan, cakap-cakap negatif. Maksud saya simple ialah keluarga yang tak ada kasih sayang lah. Keluarga yang tak ada kasih sayang, yang tak ada belayan, tak ada penghargaan, dia cenderung untuk melahirkan individu yang narsistik. Sebab itu ataupun mungkin kehendak family itu yang nak dia berjaya dan berjaya. Itu narsistik. Boleh juga keluarga yang sangat tekan pencapaian, akademik, perfectionist tanpa memahami perasaan, emosi, betul-betul toksik kepada anak, akhirnya jadi narsistik juga, ya. Okey, sebab tu dia secara simple beginilah ya. Orang anak-anak yang dilahirkan dengan kasih sayang, keluarga yang penuh kasih sayang, akhirnya dia rasa disayangi, dihargai, maka kasih sayang dia penuh daripada kaki, lutut, paha, dada, muka, kepala dia penuh dengan kasih sayang. Maka tanda dia ialah jiwa dia lembut, dia mudah untuk memberi kasih sayang, dia boleh protect orang lain, dia empathy pada orang lain. Sebab tu kanak-kanak yang dibesar dengan kasih sayang ini, dia sangat baik, psikologi dia sangat dia kuat. Tapi anak-anak yang tak dibesarkan dengan kasih sayang, marah, tengking, lebihkan pencapaian akademik, tak balance dengan kasih sayang, tak dipeluk, tak dipahami, tak dihargai, tak dipuji, dia tak rasa disayangi, dia marahi, dia tengking, dia membesar macam robot, dia membesar dengan kekerasan. Maka dia tak ada kasih sayang. Maka dia pun tak boleh memberikan kasih sayang. Dia tak tahu meluahkan kasih sayang. Sebab dia tak dapat benda tu. Sehinggalah dia dapat kesedaran.
dia menyedari, dia merasai dan dia melepaskan, dia ambil pengajaran. Waktu tu dia jadi diamond. Dialah lebih menghargai kehidupan dan menghargai kasih sayang berbanding dengan orang lain. Jadi boleh pulih dan mereka ni akan jadi lebih baik. Tapi mereka kena belajar untuk menghargai dan belajar ilmu baru. Sebab tu orang narsisistik ni dia boleh berubah. Dia boleh berubah. Tuhan tu maha kasih sayang. Setiap ubat lahir kerana penyakit. Setiap penyakit tu ada ubatnya. Dan orang narsisistik dia akan berubah dengan 3 benda. Yang pertama ialah dia sendiri merendah diri, dia belajar ilmu, dia pergi kursus, dia dengar ceramah saya. Dia dapat kesedaran, kan? Merendah diri, belajar ilmu, lama-lama dia dapat kesedaran, ilmu baru dia akan faham, maka dia akan menghargai kehidupan, dia akan menyayangi diri dia dan dia akan buat baik pada kehidupan. Maka sifat-sifat narsisistik dia tu, ego, bongkak, sombong, merendahkan orang lain tu akan hilang. Sebab itu belajar ilmu, belajar coping skill, buka pemikiran tu sangat penting. Tapi masalahnya setengah orang narsisistik ni dia ego, dia tak nak belajar pada orang lain, dia tak nak menuntut ilmu, dia je betul. Jadi kita kena beri dia kesedaran. Kalau dia sedar ni lebih bagus. Sebab tu saya menyaksikan ramai orang narsisistik yang dah sembuh. Dan dalam psychological pun kita ada inventory narcissistic personality instrument tu untuk check narsisistik. Okey. Yang kedua, orang narsisistik akan sembuh biasanya bila ada turning point ataupun ada satu perubahan berlaku dalam hidup dia. Contohnya tiba-tiba anak dia sakit, berlaku perceraian, ataupun dia sakit, ataupun hilang kawan, ataupun dia difitnah, ataupun benda buruk berlaku pada dia. Jadi benda tu beri dia pengajaran. Tapi dengan syarat dia renung, dia ambil pengajaran, dia boleh berubah. Maksudnya berlaku benda-benda buruk pada dia yang menyedarkan dia. Sebab tu ada satu isteri tu, dia bagi tahu saya suami dia narsisistik. Suka buruk ke dia, rendahkan merendahkan dia. Dia hidup dengan suami dia 5 tahun. Akhirnya dia tak tahan lagi. Ya, dia lari rumah mak dia selama 2 minggu. Dia orang Sabah. Dia lari rumah mak dia selama 2 minggu. Dia tak mau dah suami dia. Suami dia ni. Lepas tu suami dia pun pergi pujuk dia, baik dengan dia. Dia cakap, kalau nak baik dengan saya, jangan buat itu, jangan buat ni, jangan buat ini. Awak kena berubah ni. Saya tak suka ni. Lepas tu suami dia pun cakap, boleh tapi saya tak suka awak ni. Dia akan berubah, dia pasti berubah. Sebab dia sayang. Sebab ada benda yang dia hargai. Lepas tu dia pun balik dengan suami dia. Siap sign agreement lagi. Terus berubah. Sayang anak, tak marah-marah. Sebab dia menghargai. Ya, itu adalah benda-benda yang menjadikan seorang narsisistik itu berubah lah ya. Jadi yang ketiga ialah apabila ada orang yang signifikan, yang baik, yang dia hargai, yang boleh pengaruhi dia untuk berubah. Jadi boleh berubah. Okey. Apa tadi soalan moderator? Lupa dah. Soalannya, okey. Apakah mungkin guideline ya, macam mana kita nak handle pasangan kita narsistik di rumah ni ataupun di mana-mana je lah Prof. Maksudnya ialah sebab pasangan Prof, jadi dia akan menyusahkan kita lah for positif family environment. Orang kata persekitaran family yang positif. Okey, untuk nak handle pasangan, mungkin tadi Prof kata dia sendiri kan sedar, lepas tu mungkin ada perubahan yang berlaku dalam hidup dia dan mungkin juga perlukan orang ketiga untuk nasihatkan. Tapi kalau semua ni tak berlaku ni, macam mana? Okey, kalau tak berlaku juga, seperti saya sebut tadi, orang yang berhadapan dengan narsisistik ni saya sangat kasihan. Awak kena pandai untuk tangani dan kawal diri awak, alone myself, me time. Kalau tak, emosi awak sangat teruk, awak sangat down, awak boleh makan ubat psikiatris. Dan ahli keluarga juga boleh makan ubat psikiatris. Tetapi ahli keluarga pula dia ada 2 kemungkinan. Yang pertama, anak-anak itu akan jumpa psikiatris. Yang kedua, anak-anak itu sebab dia kebal, dia akan mewarisi narsisistik dan dia akan jadi narsisistik juga. Tapi dia bermasalah jugalah. Mungkin dia ada BPD, emosi tak stabil sebab banyak benda yang tak dapat dipenuhi. Okey, cara untuk menghadapi orang narsisistik ni, sama ada suami, isteri, bos ataupun kawan-kawan ni, ada 5 strategi. Yang pertama ialah ignore it. Abaikan, jangan fokus pada dia. Awak kena
jangan pedulikan dia, dan jangan fikir tentang apa yang dia fikir, apa dia cakap. Sebab kalau awak fikir, nanti awak sakit. Kalau awak peduli apa yang dia cakap, nanti awak penat nanti. Sebab orang narsisistik ni, dia cakap negatif, dia cakap benda yang buruk sebab dia nak respon. Bila awak respon, awak marah, awak sedih, awak menangis, dia suka. Yeay, aku menang, dia kata. Jadi kalau awak tak respon, awak buat bodoh je, lama dia pun boring dengan awak, dia akan cari orang lain yang dia boleh dapat respon. Sebab respon tu mendapatkan kepuasan pada dia. Dia dapat keseronokan dan kebahagiaan melalui penderitaan, melalui kesakitan pada orang lain. Sebab tu tak boleh tu. Dia silap empati tu. Kalau lagi teruk tu dia panggil psikopatik tu ya. Okey. Jadi ignore dia. Yang kedua, teknik dia ialah awak kena sayangi diri awak sendiri. Maksudnya fokus kepada benda-benda yang awak gembira, yang positif, yang happy. Awak boleh move on. Awak kena ingat satu sajalah dalam hidup kita, mungkin ada satu benda negatif, iaitu ada kawan toksik yang suka memburukkan kita, fitnah kita. Dan dalam hidup awak ada 10 benda yang positif. Awak ada anak yang sihat, awak ada bos yang baik, kejayaan yang bagus, keluarga yang menyokong, awak ada baju baru, awak ada kereta, awak suka pergi melancong, awak suka masak, awak suka tanam pokok. Jadi ada 10 benda yang seronok, anugerah Tuhan yang menjadikan hidup awak bahagia dan bersyukur. Tapi jika awak fokus kepada satu benda ni saja, orang tu tak suka saya, dia fitnah saya, kenapa hidup saya begini, kenapa dia buat begini, akhirnya satu benda negatif jadi sangat besar dan awak akan melupai semua benda baik, kesyukuran ni dia musnah dan akhirnya jadi keburukan hidup awak. Jadi awak tak adil pada Tuhan, awak menganiayai diri awak sendiri. Tuhan beri awak 10 kebaikan, tapi awak fokus kepada satu keburukan sehingga hilang 10 kebaikan tu. Tak adil tu, kesian. Jadi jangan fokuskan kepada yang negatif tu. Sayangi diri, buat benda yang awak happy. Awak jumpa dia, awak say hi, dia pandang awak muncung, ataupun dia jelek lidah awak, ataupun dia cakap benda yang menyakitkan awak. Sayangi diri, pergi pantry, buat air kopi, saksikan bagaimana kopi bercampur dengan susu, cantiknya, indahnya, hidup bau kopi, nikmatnya, indahnya, wanginya bau kopi. Minum kopi, rasai sedapnya, pahitnya, manisnya, lemaknya, menikmati hidup. Lebih baik menikmati kopi daripada fikir tentang kawan awak tu. Maksudnya, awak yang kena create happiness, awak yang kena create kegembiraan. Cari dalam diri awak dan persekitaran awak. Jangan tunggu orang beri. Sayangi dirilah. Banyak orang sakit sebab dia bergantung kepada orang luar. Sebab tu dalam psychological dia panggil don't give your key of happiness to other person, to other pocket. The key of happiness mesti kita yang pegang. Jangan beri pada sesiapa, walaupun pada suami awak, walaupun pada bos awak, walaupun pada anak awak. Awak kena pegang sendiri. Okey. Yang ketiga, untuk menangani individu narsisistik ialah awak kena memutuskan kitaran negatif tu, ataupun awak kena berhadapan. Sebab tu orang narsisistik ni kadang dia fitnah awak, dia cakap yang buruk, lepas tu kawan-kawan awak pun burukkan awak, pandang negatif. Ingat, dalam I Love Myself, kita tak boleh biar orang pijak kita. Kita tak boleh biar orang menganiayai kita secara berterusan. Itu tak sayangi diri tu. Kita ini manusia biasa. Kalau awak biar orang nanyai awak, orang cakap buruk dengan awak, orang fitnah awak, lama-lama awak pun mendap juga tu. Lama-lama awak sakit tu. Sebab tu awak kena putuskan benda-benda negatif tu. Caranya, bila banyak sangat fitnah, maka awak kena buat press conference. Panggil RTM, panggil TV3, panggil Asrul Awani. Saya mengisytiharkan, mencerahkan, memberitahu bahawa sebenarnya saya tak ada skandal dengan bos. Itu semua hanya fitnah. Tak percaya, tanya kawan saya, ini saksi. Dan tanya bos sendiri, sebab saya dah bagi tahu bos, saya dah bagi tahu ini saksi saya, ini orang menyokong saya. Benda tu tak ada, fitnah, dia tak betul. Jadi saya harap benda tu tak ada ceritakan lagi, tak diadu domba lagi, sebab saya dah clear. Awak kena sayangi diri tu.
ataupun bercakap semasa majlis, beritahu pada orang-orang penting. Awak kena protect dan lindungi diri awak sendiri. Sebab tu, kalau dalam I love myself tu, kita buat satu kontrak tu. Kontrak I love myself. Okey, ikut. Semua orang ikut kata saya ramai-ramai. I love myself. Saya berjanji tidak akan manipulasi yang mendatangkan kesan negatif kepada orang lain. Dan saya juga berjanji tiada sesiapa pun yang boleh manipulasi diri saya yang mendatangkan kesan negatif. Yang ada hanya kasih sayang dan kasih sayang. Ya, itu kontrak tu. Maksudnya dalam I love myself dalam I love myself, kita berjanji tak akan manipulate buat jahat pada orang. Dalam masa yang sama, kita berjanji tak ada sesiapa pun boleh manipulate buat buruk pada kita. Jika awak biar orang buat buruk pada awak, pijak awak, hina awak tak sayang diri awak tu, lama-lama kita mendap tu. Apa istilah dia? Mendap dia. Mendap lah. Maksudnya awak terjejas tu. Ya, sebab tu sayangi diri. Jadi awak kena tertekan. Ya? Tertekan, mendap tertekan, rasa tertekan. Tertekan, ya. Sebab tu awak kena sayangi diri awak sendiri. Dan banyak orang fail, banyak orang yang stres, yang ada masalah depression, anxiety, dia fail dalam kontrak diri ni. Dia mungkin tak melukai hati orang lain, dia mungkin jaga hati orang lain, tapi orang buat jahat pada dia, dia biar, tak boleh. Sebab itu menjadi lilin, membakar diri, menerangi orang lain tu tak ada tu. Berkorban sampai terkorban jiwa tak ada tu. Ya, awak kena sayangi diri awak. Bila awak sihat, baru awak boleh sihatkan orang lain. Bila awak tenang, baru awak boleh tenangkan orang lain. Jangan jadi dark syndrome. Dark syndrome ni adalah satu term dalam psychological, macam dark kan, itik kalau berenang atas air tu apa nampak? Tenang, happy, ceria, senyum je itik tu. Tapi di bawah kaki itik tu jadi orang yang terpaksa happy, nampak happy dan buat-buat happy, tapi sebenarnya tak happy, sangat sakit tu. So don't fake. Awak tak suka dia, tapi awak pura-pura ceria dengan dia, senyum dengan dia, berlakon tak jadi diri awak sendiri. Sakit tu. Jadi diri sendirilah. Kita happy sebab kita memang happy. Kita gembira, kita memang suka gembira. Jadi kalau awak dah gelak-gelak, jangan berpura-pura. Yelah, jangan. Macam tadi yang saya kata tadi, jadi diri sendirilah. Jangan jadi diri orang lain. Jadi diri sendirilah. Ya. I love myself tu sangat penting tu Okey, jadi ingat tadi kaedah untuk menangani orang narsisistik. Yang pertama, awak ignore sebab dia nak respon, jangan respon. Yang kedua, awak kena sayangi diri sendiri, cipta kegembiraan. Bumi ini luas, langit itu luas, banyak lagi benda-benda baik. Dan yang ketiga, awak kena berhadapan untuk stopkan orang berjahat pada awak. Dan yang ketiga ialah jika dia suami awak, dia bos awak, rakan sekerja awak yang awak tak boleh ignore, yang awak kena berhadapan dengan dia hari-hari. Awak kena tadah muka awak, tadah tangan awak. Jadi caranya ialah awak kena jarakkan emosi, jarakkan fizikal dan jarakkan komunikasi. Maksudnya kalau dia bos awak ataupun suami awak lah sorry lah kalau awak terpaksa berhadapan dengan dia 5 jam satu hari, jadi awak berhadapan dengan dia mungkin sejam 2 jam je. Kalau awak kena berkomunikasi dengan dia 50 patah perkataan satu hari, jadi berkomunikasi dengan dia 10 patah perkataan saja. Awak buat ini, kenapa tak buat begini? Jangan malas. Baik bos. Okey, terima kasih bos. Jadi kurangkan komunikasi. Kalau awak tak nak cakap bahasa Melayu, cakap bahasa Korea. Apa bahasa Korea? Kasa hamida anehhasayo. Cukup. Jadi kena banyak diam sikit lah ya, Prof. Jarakkan fizikal. Bila jarakkan fizikal, awak kena jarakkan emosi. Untuk jarakkan emosi, jarakkan bersama. Physical attachment, dan jarakkan emosi dan jarakkan komunikasi tu. Sebab lagi banyak awak terdedah dengan komunikasi, lagi banyak physical dan emosi attachment, nanti hati awak, jiwa awak lebih tercedera. Jadi awak pula janganlah terhegeh-hegeh. Dah tahu dia narsisistik, dia tak suka awak, dia menyakitkan hati awak, awak terhegeh-hegeh pergi jumpa dia. Ya bos okey, bos sihat, bos dah makan.
Lepas tu abang nak minum kopi. Lepas tu bos marah, bos tak suka awak, lepas tu fikir-fikir lagi. Maksudnya Prof, kalau bos ni lah konten bos lah. Kalau konten bos ni maksudnya kita jumpa bila perang ulang. Begitu ke Prof? Jarak kan. Kita tetap bekerja, kita tetap profesional, kita buat produktif, kita tetap buat yang terbaik. Kerja kita buat, jangan tak buat. Nanti awak kena tindak kata tertib. Tetapi kurangkan komunikasi, kurangkan fizikal. Buat kerja dan fokuskan lebih banyak masa dan fizikal dan emosi awak kepada benda yang baik. Ya, sayangi dirilah. Sebab ingat tadi, orang narsisistik ni, kalau awak duduk lama dengan dia, banyak kata-kata dia menyakitkan hati, emosi awak sangat teruk tu. Hidup awak rasa tak berguna tu. Nanti awak boleh makan ubat psikiatris tu. Ya. Okey. Strategi yang kelima untuk berhadapan dengan narsisistik ialah awak kena melawan. Tapi nak melawan ni awak kena fikirlah kekuatan awak. Awak boleh lawan ke tak? Sebab awak kena faham, orang narsisistik ni dia membuli awak, dia cakap buruk pada awak, dia hina awak sebab awak adalah mangsa. Mangsa adalah lemah, tak melawan, tak larat, diam dan tak berdaya. Sebab tu dia buat awak. Jadi awak kena kuat. Awak kena lawan. Awak kena tunjukkan ketegasan. Dan akhirnya nanti dia tengok awak melawan, awak bukan mangsa buli, dia takkan buli awak. Dia akan cari orang lain yang boleh dibuli. Awak kena ingat, pembuli mencari mangsa buli. Dan mangsa buli itu ciri dia lemah. Sebab itu, harimau, dia makan binatang yang lemah. Dia pemangsa. Harimau makan sang kancil, makan anak. Sebab dia lemah. Sebab tu anak tu kena buli dengan harimau. Tapi harimau tak akan makan singa. Kenapa harimau tak makan singa? Mati dia kena gigitkan singa tu. Dan harimau tak akan makan gajah. Harimau makan gajah, mati dia kena pijak dengan gajah. Jadi jangan jadi lemah. Jangan jadi tak melawan. Nanti awak dibuli. Sama juga di sekolah, selalu saya sebut macam tu. Ya. Pembuli wujud sebab ada masa buli. Kita kena kuatkan masa buli ni. Masa buli ni kena lawan dia. Dia kena cakap dia. Bagi tak ada lagi mangsa. Kalau dia touch saja, dia sentuh saja, ada bukti pukul saja, report terus, protect dia. Cikgu, organisasi, sekolah, PIBG kena protect. Maka tak ada lagi bully. Yang ada adalah hormat, menghormati. Okey, jelas jadi kalau contohnya, kalau bos awak kata kat awak, buat kerja ni, malas, tak berguna, malas kerja, lebih baik awak berhenti kerja, awak bodoh awak tak tahu buat kerja ni. Jadi awak pandang bos, cakap, kalau bos kata saya bodoh, bos 10 kali bodoh daripada saya. Terkejut bos. Kalau bos kata saya tak guna, bos lagi tak guna daripada saya. Sebab bos tak nak ajar saya, bos tak nak tunjuk daripada saya. Kan? Tapi masa nak cakap begitu, ataupun kata nak cakap, awak ignore lah, awak diam je. Kan? Awak tunjuk tak respon. Tapi kalau awak cakap begitu, dengan satu syarat. Awak bercakap bukan waktu marah, bukan waktu menangis, tenang, relax, tapi tajam. Itu lebih berkesan. Tapi kalau awak cakap waktu menangis, kenapa buat saya begini, kenapa bos buat saya begini, kenapa hina saya kesian pada saya dah lah ibu tunggal buat saya begini. Awak dah kalah dah. Maksudnya kena tengok juga cuaca tu. Apa kita ceria ke, mendung ke. Sebab tu buat teknik senyum 3 second. Senyum 5 second. Senyum 10 second. Senyum 15 second. Tarik nafas. Bayangkan diri sendiri sedang senyum. Kita tenang, baru kita bercakap. Jadi jangan cakap waktu marah, jangan cakap waktu sedih, jangan cakap waktu mengamuk. Kalau awak cakap begitu, awal-awal awak dah kalah dah. Awak tak akan dihormati. Awak gagal. Kerana awak gagal mengurus emosi. Jadi, lawan, tegas, cakap waktu tenang, profesional, supaya awak dihormati. Tapi ingat pula, masa nak guna strategi yang kelima ni, melawan ni, tengok analisis pula kekuatan awak.
Kalau awak pekerja baru masuk, baru kerja 2 bulan, 6 bulan, belum confirm, jangan cakap begitu. Nanti tak sambung kontrak awak. Nanti awak kena buang kerja pada muka awak. Jangan salahkan saya. Ya. Ataupun awak kerja lawan bos awak tu orang besar, dia berkuasa, bos tak suka awak, nanti dia pindahkan awak dekat Sabah, Sarawak, dekat Sulu. Saya tak tanggung. Sebab itu kalau staff tu sama-sama pangkat dengan awak, sama-sama pegawai, sama-sama bos, boleh melawan. Tapi kalau tak sesuai, jangan buat. Nanti awak mengenanya diri awak. Lebih baik awak ignore, sayangi diri, jarakkan fizikal, berhadapan untuk menamatkan krisis, konflik. Itu dah cukup dah. Ya, ignore, sayangkan diri pun dah cukup dah. Ya, banyak lagi benda yang awak happy. Jadi jangan gunakan teknik melawan ni sebenarnya, nanti kesan buruk pada kita. Dan awak kena ingat juga, hati awak tu jenis apa. Sebab manusia ni ada 2 jenis hati. Yang pertama, hati besi. Ingat orang narsisistik, orang yang ganas-ganas ni, yang cakap kasar-kasar yang menyakitkan orang ni, hati dia besi. Dia marah awak, dia hina awak, dia cakap buruk pada awak, dia balik dia tidur lena. Dia tak fikir apa dah. Awak ni hati tisu. Awak marah pada orang, awak hedik orang, lepas tu awak yang menangis. Balik awak yang tak boleh tidur. Jadi siapa yang hati besi? Siapa yang hati tisu? Sedar diri awak. Jadi pilih strategi dan teknik yang sesuai dengan kita. Yang penting kita tenang, kita relax, kita menikmati kehidupan dan belajar melepaskan. Dan setiap benda, umpama cuaca panas kejap saja, pasti hujan, ribut akan hilang dengan sendirinya. Semua masalah akan hilang dengan sendirinya. Tidak akan benda yang kekal. Hanya sedari, rasai, terima, nikmati, rasai dan belajar melepaskan dan melepaskan. Bila kita melepaskan, baru kita boleh menikmati new episode dalam kehidupan kita. Nampaknya masa mencemburui kita, Prof. Sebenarnya masa kita dah pun kehabisan. Tapi Prof, this one is the last question, Prof. Last question. Okay. Macam kata tadi, maksudnya sebelum apa-apa tindakan kita nak buat, kita kenal diri kita dulu. Sebab orang kata kalau tak kenal, maka tak cinta. Betul tak, Prof? Ya, betul. Kemudian adakah itu bermaksud kita tak perlu bergaul dengan orang 100%? Atau macam mana tu, Prof? Okey, kita ikut kapasiti, kebolehan, personality diri kita. Dia kuncilah kehidupan ni satu saja, jiwa yang tenang. Apa-apa benda yang menyebabkan kita tak tenang, kita buat. Kerana matlamat kita adalah ketenangan. Ketenangan itulah kekuatan. Sebab itu Tuhan sangat menghargai orang yang tenang. Tuhan suruh kita tenangkan jiwa kita. Sebab tu bila nak mati pun Tuhan menjemput jiwa yang tenang. Kan dia sebut Al-Quran tu, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah ke pangkuanku dalam keadaan redha lagi diredai. Jadi buatlah apa-apa strategi, kawallah dengan siapa saja, buatlah apa saja. Yang penting awak tenang, awak rasa baik, Tuhan redha, jalan terus. Bismillahirrahmanirrahim, Allahi jalan terus. Jangan fikir sangat-sangat apa orang cakap, apa orang fikir awak. Yang penting diri awak sendirilah. Kita ni fikir tentang orang, orang fikir apa tentang kita, apa benda pun tak boleh buat. Jangan fikir fikiran orang lah. Fikir fikiran awak sendiri. Awak fikir fikiran awak sendiri pun awak pening. Tambah pula awak nak fikir fikiran orang. So fikir diri sendiri, sayangkan dirilah. Ya. Okey Prof. Di sini saya juga ingin mohon maaf kepada mereka ataupun peserta yang bertanya soalan. Sangat banyak Prof sebenarnya, tak terbaca-baca sebenarnya Prof. Tapi saya harap daripada perkongsian soalan-soalan tadi, mungkin ada yang boleh kita ambil pengajaran, ilmu, tips dan sebagainya. Dan saya minta maaf banyak-banyak sebab tak terbaca soalan-soalan yang diutarakan, yang dihantar kepada kita. So mungkin sebelum kita akhiri ni Prof ada apa-apa kata akhir yang nak disampaikan kepada para peserta kita? Kata akhir, sayangi diri sendiri, damaikan diri dan nikmati kehidupan. Kehidupan ni adalah satu anugerah. Dan saya selalu share saya punya tip video dekat TikTok Prof Mas Positif, FB, Instagram, YouTube Prof Mas Positif. Ikutilah ya, secara konsisten. Banyak orang yang sembuh tu, dapat kesedaran ya. Dan saya juga ada buat seminar I Love Myself bersiri hari Sabtu ni start.
Kita buat 8 siri tu. Itu pengetahuan tu lebih konsisten tu. Ingat ketenangan, kesembuhan datang daripada ilmu dan kesedaran yang memberi kita pengetahuan dan kesedaran untuk memilih. Maka kita berhak memilih benda yang baik dan akhirnya kita tenang dan belajar melepaskan. Jadi jangan sayang duit sangatlah ya. Saya punya workshop I Love Myself tu satu siri RM25 je. Ya. Nanti boleh klik dekat bio TikTok saya tu. Boleh join lah ya. Okey, terima kasih Pak Keso. Dan jumpa lagi. Terima kasih banyak Prof. Okey, seperti mana yang Prof nyatakan tadi, kliklah kepada TikTok Prof Mas ya. So lepas ni ramai-ramai rasanya Prof tak terketat tak baca-baca dah sini. Mungkin pelbagai tips yang kita akan dapati daripada TikTok tersebut, rasanya lepas ni pun ramai dah yang dah mencari-cari ni TikTok Prof Mas ya. Okey, terima kasih sekali lagi di atas perkongsian ilmu daripada penceramah kita Profesor Dr. Muhammad Aziz Shah bin Muhammad Arif sebentar tadi, dan saya pasti kita telah mendapat banyak ilmu di dalamnya yang boleh kita praktikkan bersama-sama dalam kehidupan seharian kita. Jadi sudah semestinya setiap manusia mempunyai